Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Terima kasih pada Hisham yang berada di balik tabir untuk menguruskan acara kita pada malam ini. Suara saya kalau tak clear boleh bagi tahu. Nanti akan kita adjust lah. Okey. Hisham akan keluarkan panel sebentar lagi ataupun keluar sekarang. Okey, baik. Kalau suara saya tak ada masalah, saya terus Okey, Syed Fatih, Mak Muzirul Idham. Kalau nanti suara tak clear ke, boleh beritahu. Baik, okey. Jadi pada malam ini, kita bersama saudara Syed Mak Fatih dan saudara Ahmad Muzirul Idham untuk membincangkan tentang tajuk cancel culture, budaya anti-intelektual. Tanda soal Jadi cancel culture, budaya anti-intelektual, dia nada dia. Baik. Okey, tajuk ini menjadi panas ketika awal tahun ini dan kami di Kubu mencari waktu yang sesuai untuk membicarakan tajuk ini. Jadi kita rancang nak buat awal tahun lepas, tapi maknanya semua panel ada kekangan, jadi kita cuba untuk jadikan juga dalam tahun ini, bulan ini lah. Okey. Jadi saya harap penonton-penonton juga sedikit sebanyak sudah sedia maklum tentang cancel culture ini. Okey, jadi supaya perbincangan ini lebih menarik Malam ini bukanlah debat Malam ini adalah forum. Okey, perbincangan maknanya dia bukan monoton, dia ada dua hala, tiga hala mungkin. Dan kita berharap kepada soalan dan komentar penonton juga. Okey, jadi sebab kita buat ni pun sebab tajuk yang agak penting untuk dibicarakan lah. Okey, dan saya pernah terbaca juga yang J.K. Rowling juga terkena budaya cancel culture ni dan ramai lagi lah. Antaranya yang pernah saya baca adalah J.K. Rowling. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan perkenalkan dulu panel kita pada malam ini. Okey, kita mulakan dengan Syed Mak Fatih. Beliau adalah anak kelahiran Kuala Lumpur. Saya pun baru dapat dia punya biodata. Saya ingat dia orang Kedah. Dia mendapat pengajian di Matri Perlis, khususnya menyambung pengajian di UniKL MIAT, Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Aviation Technology, DEKIL, kemudian State Marine Technical University, Saint Petersburg, Rusia, khususnya Institute of Chartered Shipbroker UK. Sekarang beliau bekerja dalam bidang pengurusan data maritim di sebuah syarikat swasta dan menulis beberapa buku, antaranya berfikir tentang pemikiran, non-fiction. Maka kitab itu pun menyanyi antologi puisi, khususnya Life Full of Reading, koleksi review buku dalam bahasa Inggeris. Dan insyaAllah, kata beliau, dalam tahun ini akan terbit dua buku beliau, Dua Sayap Ilmu dan Lalang di Lautan Ideologi. InsyaAllah. Sekarang beliau tinggal di Sungai Petani, Kedah bersama isteri dan dua orang anak. Okey, dan dia juga, saya pernah baca tulisan beliau dalam Zain Habuks dan dari Johor Okey. Kita nak kena kenalkan pembentang kita macam ni yang proper Kita nak lebih ramai orang lah berminat dengan budaya ilmu dan mengenali pendiskusi atau pembentang mereka. Dan seterusnya kita bersama juga pada malam ni ialah Ahmad Muzirul Idham. Dia adalah graduan sarjana muda dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dalam bidang hubungan antarabangsa. Kemudian menyambung di peringkat sarjana dalam bidang analisis, strategi dan keselamatan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau ialah pengasas bersama bagi Jurnas Sang Pemula, iaitu komuniti anak muda yang membawakan wacana alternatif dan perbincangan isu-isu semasa dengan membawa prinsip kemanusiaan dan perjuangan golongan tertindas. Muzirul banyak menulis dalam bidang kesusastraan, hubungan antarabangsa dan kritik sosial yang disiarkan di pelbagai media seperti Berita Harian, Utusan, Dewan Sastra, Tunas Cipta, The Malaysian Insight, Solidaritas dan lain-lain. Tulisan terbarunya terbit dalam buku Sanggah Pemula yang merupakan artikel daripada ahli-ahli jurnal Sang Pemula yang lain. Dan saya ingat ada beberapa buku juga.
dia tak lampir dengan di biodata ini. Tengok Enta Liberal tajuknya. Okey, baik. Ada apa lagi buku itu yang saya sempat saya sempat cari ya. Okey, baik. Jadi kita malam ni adalah selama 1.5 jam ya. Maknanya kita dah 10 minit ni saya dah intro, patutnya tadi saya ingat 5 minit je. Kita intro dah 10 minit. Jadi kita akan habis dalam 10.30. Okey, baik. Jadi format kita ni untuk dia santai sajalah, santai saja. Masing-masing pembentang diberi ataupun pendiskusi kita, panelis kita malam ini diberikan masa dalam sekitar 5-10 minit. Maknanya pendek sangat pun 5 minit lah. Kita boleh jawab je pendek, tapi kita harap kalau boleh paling pendek pun 5 minit lah. Atau paling panjang sangat pun 10 minit. Okey. Dan ini kita akan selesai dalam 10.30. Jadi saya ingat mungkin yang pertama sekali, sebelum kita mulakan lebih jauh, kita akan bincang dulu ya tentang takrifan definisi cancel culture ini. Okey, sebelum itu saya mulakan dulu dengan sedikit petikan yang saya telah cari daripada perbahasan ini yang telah berlangsung sedikit sebanyak di Facebook sebelum ini. Okey, Syekh Mahathir pernah menyebut sebagai buang masa wacana dengan ideolog anti-intelektual. Muziru pula saya baca pada awalnya pro pada cancel culture. Jadi saya harap pada malam ini kita telah membudayakan budaya intelektual, iaitu kesanggupan berbahas, berwacana, mengkritik, berforum, meskipun dengan mereka yang berbeza pendirian dan pemikiran dari kita. Maknanya saya harap pada malam ini kita dapat budayakan benda ni lah, walaupun masing-masing berbeza aliran pemikiran ke. Dan pada penonton juga, ini kita nak budayakan. Kita nak budayakan berbahas wacana ini atau mengkritik terhadap pandangan-pandangan berbeza. Okey, jadi mungkin saya boleh minta dulu Muziru mendefinisikan cancel culture ini. Saya persilakan beliau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua kepada Ms. Ali, saudara moderator, dan kepada sahabat panelis saya, Syekh Mahathir. Suara jelas Ben? Syed? Jelas. Okey. Dan terima kasih kepada pihak Kuliah Buku Kubu yang menjemput saya untuk menyertai perbincangan pada malam ini. Saya rasa saya ada sedia maklum bahawa sebelum ini saya dengan Syed Mahathir ada sedikit perbezaan pendapat di media sosial tentang isu cancel culture, tapi ini adalah satu raikan perbezaan pandangan yang menarik sebenarnya untuk membicarakan macam mana tentang konsep ini yang menjadi sebutan pada akhir-akhir ini, terutamanya oleh masyarakat media sosial terutamanya, yang mana kelihatannya konsep ini semakin hangat diperbincangkan dan dia membawa satu impak, kerana dia membawa satu impak kepada seseorang bila dia terkait dengan cancel culture ini. Jadi saya bukanlah nak kata saya pro atau kontra dengan konsep ini, cumanya malam ini saya cuma nak bincangkan kerana dalam keadaan saya boleh bersetuju dengan konsep ini, saya juga ada perkara-perkara daripadanya yang saya kira perlu diambil pandang serius tentang bagaimana konsep ini disalahfahami dan juga bagaimana orang menyalahgunakan konsep tersebut kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya ataupun berlari daripada konsep asas kepada konsep itu sendiri. Jadi untuk persoalan daripada Benz Ali tentang definisi untuk pusingan ini, kita lebih nak bincang tentang definisi, jadi saya fokus kepada soal definisi lah secara ringkas. Pertama, perlu faham bahawa konsep cancel culture ini dia bukan satu konsep ilmiah sebenarnya. Dia bukan satu konsep yang macam aliran mana tertentu macam kita bincang seperti liberalism, socialism, marxism, anarchism sebagainya itu. Dia bukan konsep yang membawa satu gagasan yang besar.
dia adalah satu konsep yang mencerap fenomena sosial yang berlaku pada ketika ini, dan maka sebab itu dipanggil cancel culture. Dia ada culture di situ. Culture bukan bermaksud memasuk tarifan budaya. Dia bukan membawa makna budaya yang luas, tetapi dia membawa kepada masuk fenomena sosial. Jadi bila disebutkan cancel culture, dia merujuk kepada fenomena sosial yang cancel, dia membatalkan, dia tidak berpartisipasi dengan orang-orang yang mereka cancel. Jadi secara genealogi ataupun macam mana konsep ini wujud, kita kena tengok sebenarnya tidak ada satu epistemologi yang jelas untuk membicarakan tentang konsep cancel culture itu sendiri. Dia macam wujud di media massa dan dia menjadi satu perkataan yang disebut-sebut dalam kalangan media public sphere ataupun ranah awam. Jadi orang menyebut-nyebut dan bila terlalu ramai mempergunakan konsep tersebut, maka orang mula bincang tentang macam mana konsep ini membawa tentang ataupun konsep ini mentakrifkan tentang social behavior, perangai sosial di media sosial terutamanya. Jadi konsep cancel culture ini sebenarnya dia lebih jelas melalui gerakan black culture sebenarnya. Gerakan orang kulit hitam di Amerika Syarikat, yang mana kita semua sedia maklum kalau di barat, di Eropah terutamanya, orang-orang kulit hitam sentiasa menjadi mangsa racism di sana. Racism sangat kuat sebenarnya terutama di Amerika Syarikat. Jadi orang-orang yang berkulit hitam ini merasakan bahawa perlu mereka ada solidariti untuk memberdaya, empower masyarakat kulit hitam untuk menolak mana-mana individu ataupun karya-karya yang bawa idea-idea berbahaya, yang bawa kepada seruan-seruan yang boleh menimbulkan racism, homofobia. Zero 1 minit lagi ya. Kejap ya. Tak habis lagi. Kau mesti tak lagi. Okey. Kita nak cuba dengar juga pandangan staff. Dia idea-idea boleh bawa kepada membahayakan kelompok tertentu. Jadi nak pendekkan sebab Ben Sali dah call out dah tu. Dia konsep cancel culture ni secara definisi mudahnya dia adalah tindakan yang bermaksud kita membatalkan partisipasi kita dengan orang-orang yang kita cancel. Dia lebih kepada istilah perkataan mudahnya boycott sebenarnya. Dia sekadar boycott macam contoh ada satu public figure dia mengatakan perkataan yang boleh membawa bahaya kepada masyarakat Syiah sebagai contoh. Dia public figure, dia boleh bawa pengaruh kepada media massa untuk tarik orang supaya benci Syiah sebagai contoh. Jadi saya sebagai orang yang Syiah, contoh contohnya saya sebagai seorang Syiah merasakan bahaya ucapan daripada public figure tersebut, maka saya cancel. Saya mengatakan saya cancel public figure ini kerana mengeluarkan ucapan sebegini. Saya tidak akan terlibat, tidak akan menyokong beliau lagi selepas ini selagi mana beliau tidak meminta maaf di media massa dan menarik balik ucapan tersebut. Saya cancel. Jadi tindakan cancel saya itu mungkin saya berseorangan, tetapi ada solidariti daripada orang lain, sama ada kelompok Syiah itu sendiri ataupun kelompok yang bersolidariti atas diri saya yang merasa terdera di atas ucapan tersebut, maka mereka bersama-sama menyokong untuk cancel public figure tersebut, tidak bersama dengan mereka, tidak bersama dengan public figure, tidak menyokong, tidak melaburkan lagi sebagainya, yang menyebabkan dia bentuk culture, fenomena sosial untuk membatalkan partisipasi. Itu konsep cancel culture. Dan cancel culture perlu beza dengan cyberbully. Yang ini saya rasa saya akan bincang nantilah, sebab peringkat ini saya nak fokus pada definisi. Jadi secara asasnya konsep cancel culture ini difokus kepada accountability dan justice, keadilan dan pertanggungjawaban setiap orang yang mempunyai tanggungjawab setiap apa yang ditulis dan cakapkan. Dan yang kedua, cancel culture maksudnya saya tidak
berpartisipasi. Saya tidak mahu lagi terlibat dengan sebarang urusan, sama ada saya menjadi penyokong, saya tak mahu lagi sokong atau saya tak mahu lagi sumbangkan kewangan kepadanya. Jadi itu secara ringkas definisi cancel culture. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Syekh Ahmad Muzrul Ilham. Baik, okey, kita cuba ya 5 minit ya untuk Sembang Parti. Dalam akal ada tambahan atau setuju ke tambahan ke atau kritikan untuk saudara Muziru dalam penerangan tentang takrifan culture. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Benz Ali dan Kuliah Buku kerana sudi menjemput saya pada malam ni untuk bersembang. Dan terima kasih juga kepada Muziru, sahabat panelis, kerana sudi untuk bersama dalam sesi pada malam ni. Jadi saya dengarlah tadi konsep yang diterangkan oleh Muziru tadi. Ada yang saya rasa saya setuju dan ada juga yang saya tak setuju lah. Okey, baik, definisi saya lah bila saya berkata berkenaan dengan budaya kita membatalkan seseorang ni ataupun cancel culture ni, yang saya setuju adalah ya betul, dia macam sejenis boycott. Tapi kadang-kadang dia bukan boycott saja, dia pergi lebih daripada itu. Kadang-kadang dia pergi kepada public shaming, iaitu kita memalukan seseorang yang kita tak setuju tu menggunakan media-media sosial seperti Twitter, Facebook kan. Sebab apa kita melakukan itu pada mereka? Sebab orang yang kita kita boycott atau kita publicly shame dia dekat media sosial ni sebab mungkin dia mengetengahkan satu opinion ataupun pandangan yang kita rasa tak boleh terima benda tu kan. Mungkin pandangan tu tak popular pada pandangan kita lah kan. Ataupun mungkin juga orang tu banyaklah kalau macam di US banyak macam contoh kes-kes yang high profile lah. Mereka yang pernah buat sesuatu yang tak beretika, tak bermoral, menyalahi undang-undang kan. Contohnya banyaklah. Contoh macam kes Harvey Weinstein, kes R. Kelly dan sebagainya. Dan mereka ni bila dia terdedah pada perkara-perkara yang tidak bermoral, menyalahi undang-undang tu, orang tak lagi follow ataupun ikut dia sebagai satu public figure kan. Dan ada juga yang mendefinisikan bahawa cancel culture ni maksudnya dia memasukkan sekali peranan media arus perdana lah. Jadi maksudnya dia bukan terikat pada media sosial. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahawa media sosial ni sebenarnya dah jadi media arus perdana dah sekarang kan. Media sosial is the new mass media. Kalau menurut Noam Chomsky kata dia sebenarnya dah wujud sebelum fenomena media sosial ni lagi. Maksudnya sebelum ni bila orang tu tak bersetuju dengan bila penguasa lah contohnya yang dia tak bersetuju dengan orang yang membawa ideologi yang menentang mereka ni, dia tak dijemput lah ke televisyen ke radio ke, tak diundang. Kalau ada orang yang undang dia dibatalkan, dia punya session dan sebagainya. Dan bagi Chomsky benda ni ada juga dalam mass media. Tapi saya kalau ikut saya tak bersetuju sangat dengan definisi Chomsky tu. Saya lebih merasakan bahawa cancel culture ni dia budaya yang ada di media sosial dan dia wujud dalam budaya yang moden lah. Kita tak pernah dengar cancel culture ni sebelum adanya media sosial ni kan. Dan Chomsky dia punya pandangan sendiri, dia tak bersetuju sebenarnya kan dengan cancel culture ni, walaupun mungkin Chomsky ni satu figura yang berada dalam ideologi kiri kan. Dia kata memang ada sebahagian daripada golongan yang duduk di kamp kiri yang mengamalkan cancel culture ni, dan pandangan dia kata itu adalah satu kesilapan dari sudut taktikal dan juga dari sudut prinsip. Dari sudut taktikal dia kata salah sebab bila kita macam publicly shame orang ataupun kita biasanya kita serang orang dalam majlis diorang dan sebagainya, dia kata itu merupakan membuatkan orang yang kita serang tu nampak macam baik ataupun dia menjadi seolah-olah jadi macam satu victim lah. Jadi dia salah dari sudut taktikal. Dan dari sudut prinsip dia kata kalau kita tak setuju dengan satu budaya, satu wacana ataupun satu idea, satu pandangan, satu opinion, tugas kita bukan kita nak pergi senyapkan dia kan, ataupun kita nak
serang dia supaya semua orang tak ikut dia, supaya semua orang pun follow kita, serang dia dan sebagainya kan. Maksudnya kita ajak orang-orang lain pun segi serang dia kan. Tapi Chomsky kata dari sudut prinsip dia, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat counter punya wacana. Kita buat satu pandangan kita sendiri. Kita tulis pandangan kita kan. Dan kita kita terangkanlah kenapa kita tak bersetuju dengan orang tu kan. Itu adalah prinsip dan taktikal yang lebih baik lah menurut Chomsky kan. Dan bila kita melihat kan cancel culture ni, dia memang bagi saya memang anti-intellectual lah. Dia macam cara mudah untuk kita tak berfikir kan. Bila kita tak setuju dengan seseorang tu, kita serang dia kan. Kita malukan dia. Kita berikan pelbagai lah kan. Kalau kita tengok banyak lah label-label buruk yang kita lempar kan. Oh dia ni bigot lah, dia ni apalah apa kan. Label-label ni supaya orang at the surface level orang terus okay dah tak mau dekat lah dengan orang tu kan. Walaupun orang tu tak bicarakan pun apa opinion yang dia rasakan dia tak setuju tu. Dan apa isu dia tu dia tak bicarakan. Dia terus letak label supaya senang lah. Orang dah ada label lah. Dah lekat dah label kat dia. Oh dia ni transfobik, dia ni homofobik, dia ni apa-apa lah. Apa-apa label yang kita nak letak, kita letak kat dia. Lepas tu tak payah dah wacana dah kan. Sebab memang dia dah memang jahat lah kan. Maksudnya dia dah memang buruk kan. Buat apa kita nak. Okay, Syazid, 1 minit lagi ya. 1 minit lagi tak dah lah. Jadi dengan kita letakkan label-label macam tu, maksudnya kita kerja senang lah. Maksudnya kita tak payah lagi nak buat wacana. Kita tak payah nak huraikan apa pemikiran dia yang salah, apa yang kita rasa berbahaya dan sebagainya kan. Sebab bagi saya dia macam ad hominem ke lah. Maksudnya kita serang orang tu peribadi dia kan. Kita jatuhkan dia secara personal supaya kita tak perlu lagi nak jawab dia secara intelektual lah, ataupun kita jawab dia secara hujah dia macam mana kan. Hujah dia apa point yang kita tak setuju dengan dia. Itulah kot. Ada 1/2 minit ke, tapi tak apa lah, saya bagi kat best lah. Baik, terima kasih. Okey. Sebelum kita teruskan, kali ni kita akan, tadi kita dah bagi soal drama zero untuk mulakan. Nanti kita akan bagi kepada Syed Ahmad Fathy untuk mulakan seterusnya ya. Soalan penonton boleh tanya. Kita akan ambil soal penonton pukul 10 ya. Maknanya 1.5 jam terakhir ni kita akan ambil soal penonton lah. Sebab sebelum kita nak ambil banyak soalan penonton ni, saya ingat penonton pun harus faham dulu ya pokok bicara kita pada malam ni. Okey, jadi saya tak mau penonton tanya soalan bukan-bukan. Saya nak soalan penonton fokus ya. Jadi boleh tanya soalan, kita akan ambil soalannya pukul 10 nanti. Jadi kalau ahli panel boleh tidak sampai 10 minit, kita ada boleh banyak ambil soalan lah. Jadi kalau kita harap lebih rancak ya malam ni. Baik, sebab kami di Kubu juga ada soalan untuk panelis. Jadi kita raikan dulu kami sebagai penganjur. Jadi pukul 10 kami raikan pula penonton. Okey, kita mulakan dengan Saf ya, Syed Ahmad Fathy. Kenapa menurut saudara, Syed Ahmad Fathy, cancel culture ni anti-intelektual? Okey, baik. Kita mulakan 5-10 minit ya. Okey. Terima kasih Ben atas soalan. Jadi, okey, kenapa dia anti-intelektual kan? Yang pertamanya, bila kita katakan kebebasan akademik kan, kebebasan berfikir, kebebasan berwacana, untuk sesuatu ilmu tu dia berkembang, dia mesti ada tesis dengan antitesis kan. Ben Sali tulis antitesis kan. Maksudnya dia kena ada lah tesis dengan antitesis kan. Maksudnya untuk satu pemikiran tu berkembang, dia mesti akan ada lawan dia kan. Kolonialism ada, anti-kolonialism. Maksudnya, dan diorang ni dua-dua mesti tak bersetuju antara satu sama lain. Jadi kalau ada satu buku yang ditulis oleh Edward Luce. Edward Luce ni dia bahaskan The Retreat of Western Liberalism. Dia kata kenapa waktu Trump tu menang, dia kata sebab dia kata sejak daripada awal lagi memang wacana tu dia tak engage dengan semua orang tau. Maksudnya daripada awal lagi dia dah katakan sebahagian pengundi ni memang bigot, memang racist. Jadi tak payah apa nak ni lah. Jadi bila daripada awal lagi kita dah ketepikan orang tu, jadi orang tu pun
buat apa lagi dia nak dengar apa yang kita cakap kan. Jadi kita dah tak boleh tarik lah dia dah. Sebab dia dah takkan dengar dah. Kita daripada awal lagi kita dah bagi label yang buruk kat dia. Kita dah kata dia ni jahat daripada awal kan. Jadi dia tak boleh nak bagi tahu lah apa yang dia tak setuju dengan kita kan. Dan kalau kita tengok sebenarnya dia punya kesan dia, tadi Muziru ada cakap pasal cyberbully kan. Dia itu adalah satu kesan juga kan. Maksudnya dia boleh spiral. Siapa yang boleh kontrol? Kalau katalah kita kata okay, cancel culture ni kita just nak sekadar kita macam Muziru kata tak nak berpartisipasi. Tapi kalau kita tengok itu tak berlaku dari sudut praktik dia. Dari sudut praktik dia spiral sampai macam orang cari dia ni, siapa dia, buruk kan, keluarga dia semua. Maksudnya siapa yang boleh stop benda tu kan? Siapa yang boleh stop benda tu? Dan dari sudut akademik juga kita tengok bila mana dia salah satu macam pengawalan beridea lah. Maksudnya dalam sudut akademik sendiri pada hari ni kalau kita baca kesan dia, ada setengah-setengah publisher dia tak akan publish certain kajian, bukan sebab kajian tu tak betul, tapi sebab dia takut kajian ni tak sesuai dengan sentimen ataupun ideologi certain orang yang ada dalam akademia. Jadi maksud dia tak nak publish bukan sebab benda tu tak betul, tapi sebab dia takut ada backlash daripada cancel culture. Begitu juga dengan ahli akademik. Diorang tak akan keluarkan diorang punya idea sebab diorang takut, okay kalau aku keluarkan ni kan, nanti aku kena cakap bigot pula kan. Tapi walhal benda tu berdasarkan apa yang dia kaji kan. Apa yang dia dah kaji, dia rasa okay ini dia punya dia punya hasil dia. Tapi dia tak boleh keluarkan sebab dia takut daripada dia akan ada backlash lah. Dia jadi macam self-censorship lah. Maksudnya kalau dulu censorship lebih kepada macam penguasa kata okay buku ni kena ban ni kena. Tapi bila cancel culture ni datang, dia akan jadi self-censorship. Kita tak dapat dengar dua-dua belah pihak sebab satu pihak tu dia dah disenyapkan dengan cara dia dilemparkan pelbagai label, dia diburukkan. Dan kadang-kadang sampai ke pihak universiti tak bagi tenure kepada profesor, sampai kadang-kadang ada profesor yang kena resign dan sebagainya sebab sekadar beri pandangan kan. Jadi benda tu bagi saya yang anti-intellectual. Cukup Abang ke nak perlukan huraian lebih? Dia label ke 10 minit tapi terpulang kalau saudara nak bagi masa yang banyak pun okey sebab kita boleh ambil soalan penonton. Jadi minimum dia pendiskusi atau panelis 5 minit ya, minimum ataupun paling panjang pun 10 minit lah. Jadi kalau saya tengok jam saya, saudara ada 6 minit lagi. Tapi kalau saudara nak pass pada Muziru, saya okey je. Saya ikut saudara. Saudara nak teruskan? Simpan peluru. Okey, terima kasih. Okey, kita sekarang soalan pada Muziru. Baik, dia kebalikan sajalah. Maknanya soalan untuk permulaan ni begitulah. Nanti kita akan ambil soalan lebih berat. Kenapa menurut saudara Muziru, cancel culture ini tidak anti-intelektual? Okey, saya faham soalan ni tidak semestinya saudara pro pada cancel culture. Okey, saya kena jelaskan kenapa gini. Jadi kita nak memahami dulu kan. Jadi kenapa menurut saudara cancel culture ini tidak anti-intelektual? Terima kasih Benz. Terima kasih juga saudara sahabat panelis saya yang bagi masa lebih untuk saya bercakap. Sebenarnya banyak benda jugalah sebenarnya. Ala-ala dah dapat masa lebih ni jadi cakaplah. Jadi perbincangan tentang cancel culture ni saya perlu kepada tidak kepada intelektual tentang konsep ini. Saya tak mahu ke situ dulu sebenarnya sebab kita perlu tengok terlebih dahulu macam mana sebenarnya konsep cancel culture ni berfungsi. Dan tadi saya tinggalkan persoalan kan, apa beza cancel culture dengan cyberbully. Jadi sebenarnya lebih tepatnya perlu bezakan terlebih dahulu tentang konsep cancel culture dengan mob mentality. Mob mentality ataupun mentality lambak, mungkin boleh kata macam tu lah kot. Kalau cancel culture ni dia lebih pada tindakan untuk boycott, manakala mob mentality itu lebih kepada tindakan yang bersifat emosi. Yang ini yang membawa kepada cyberbully, yang membawa kepada tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya seperti harassment, gangguan ataupun seperti tindakan seperti doxing
seperti public shaming, dia dedahkan maklumat peribadi ke seseorang kepada media trolling, cyber stalking. Banyaklah, boleh Google apa bentuk-bentuk cyberbully yang berlaku di media sosial. Dan ini adalah satu benda yang tidak wajar, yang mana sesiapa pun tidak akan bersetuju dengan pembulian. Seperti mana kita tidak bersetuju diri kita dibuli di sekolah sebagai contoh physical bully, begitu juga berlaku di media. Cyberbully juga satu benda yang tidak wajar, yang tidak melanggar norma sosial, yang tidak bermoral. Itu perlu faham. Jadi perlu faham terlebih dahulu apa yang diperkatakan sebagai cyberbully, untuk kita faham macam mana bezanya dengan cancel culture. Sebab cancel culture ni lebih bertujuan untuk boycott. Kita tidak mahu berterlibat dengan orang yang mengeluarkan ucapan ataupun tulisan yang membawa bahaya atau gangguan kepada mana-mana kelompok marginal. Jadi di sini sebenarnya poin utama saya yang nak bawa, iaitu tentang konsep cancel culture. Cancel culture ni adalah satu medium untuk kelompok marginal. Kalau seperti contoh orang yang ada kuasa, sebagai contoh orang yang ada kuasa media, dia di platform, dia tidak berplatform kepada orang itu untuk berada di media, maka dia ada kuasa untuk tidak memberi platform kepada orang tertentu yang dirasakan dia tidak setuju, maka dia ada kuasa. Ataupun pemerintah, dia ada kuasa untuk menahan seseorang sebagainya. Seperti contoh hari ini Fahmi Reza beritahu di media sosial bahawa dia akan dipanggil ke mahkamah atas tuduhan ataupun atas charge dia membuat karya di media sosial. Jadi nanti akan dibawa mahkamah atas tuduhan tersebut. Jadi pemerintah, penguasa ada kuasa jadi untuk cancel seseorang. Tapi cancel culture ni satu medium untuk kelompok marginal yang dia tidak ada kuasa. Dia adalah kelompok yang tidak ada privilege. Dia bukan white privilege, dia bukan wealth ataupun orang yang ada kelebihan dari sudut harta, dia bukan ada orang kelebihan dari sudut kedudukan. Anggap orang yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan ketika ada pihak tertentu yang membuat satu ancaman secara tidak langsung ke atas dirinya ataupun kelompok dirinya. Jadi saya bagi contoh daripada awal tadi tentang kelompok seperti kelompok Syiah ataupun di Eropah seperti kelompok orang berkulit hitam. Mereka adalah kelompok marginal yang sentiasa menjadi penindasan ataupun ucapan kebencian, hate speech daripada kelompok mainstream. Jadi kelompok inilah yang tidak ada kuasa untuk buat something, maka hanya konsep cancel sahajalah yang membawa solidariti untuk dia bersama-sama kelompok marginal memberi satu mesej kepada dunia bahawa orang ataupun pihak tertentu ini telah mengeluarkan satu ucapan kebencian yang memberi ancaman terhadap kelompok-kelompok marginal tertentu. Jadi apabila ini disuarakan secara umum, maka orang akan maklum bahawa orang ini telah mengeluarkan kenyataan dan kita perlu bersolidariti kepada kelompok marginal yang telah menerima gangguan daripada ucapan kebencian tersebut untuk dipertanggungjawabkan atas ucapan orang tersebut. Sebab itu saya kata tadi, elemen paling utama kepada konsep cancel culture ialah keadilan dan accountability. Yang mana keadilan sosial dan pertanggungjawaban. Orang yang berbicara itu perlu bertanggungjawab ke atas apa yang dibicarakan. Maka cancel culture ini memberi mesej, sebab konsep cancel culture ini berfungsi dalam bentuk linguistik dan komunikasi sahaja sebenarnya. Dia tidak sampai cyberbully ataupun tindakan-tindakan yang boleh mencederakan fizikal atau mental orang lain. Dia cuma tindakan untuk menunjukkan bahawa orang ini telah mengeluarkan kenyataan yang tidak sewajarnya. Itu konsep cancel culture. Dia tidak lebih daripada itu. Dia cancel. Jadi saya nak petik dari kata-kata daripada Prof. Charity Hartley, seorang profesor linguistik Amerika. Dia kata, if you don't have the ability to stop something through political means, what you can do is
refuse to participate. Kalau kamu tidak ada kemampuan untuk menghentikan sesuatu perkara dengan alat politik, dengan cara politik ataupun apa-apa saja yang memiliki kekuasaan, maka kamu boleh lakukan dengan refuse to participate, dengan enggan berpartisipasi dengan orang tersebut. Jadi saya nak petik lagi kata Prof. Charity Hartley, cancelling is a way to acknowledge that you don't have to have the power to change structural inequality. Cancel adalah cara untuk memperakui bahawa kamu tidak ada kuasa untuk mengubah ketidaksamarataan dari sudut struktural. Jadi ini adalah alat untuk orang yang tidak ada kuasa dan orang yang tidak ada privilege, orang yang tidak ada kelebihan tertentu, yang tidak ada kedudukan, tidak ada nama, tidak ada apa-apa yang dia boleh. Jadi apa yang dia mampu lakukan ialah dia mengatakan saya cancel orang ini kerana dia telah sekian-sekian melakukan perkataan yang misoginis, xenofobia, homofobik dan sebagainya. Jadi itu perkara cancel culture. Dan cancel ini tidak berideologi. Ia tidak ada metodologi. Orang-orang yang merasakan mereka ditindas melalui sebarang ucapan ataupun tulisan, maka dia akan menyuarakan hak dia tentang perkara tersebut. Jadi tumpuan utama yang perlu diberikan adalah apa mesej yang hendak disampaikan melalui tindakan cancel tersebut. Apa mesej utama dia? Dia nak address apa sebenarnya? Mangsa tu, sama ada mangsa langsung ataupun tidak langsung tu nak beritahu apa kepada dunia, kenapa dia cancel orang tersebut. Itu isu utama yang perlu kita tangani, yang perlu kita bincangkan. Kita kena bincang secara big view, bincang secara besar, bukan fokus kepada tokoh figura tersebut, tetapi fokus kepada apa kesan, apa isu besar yang telah ditimbulkan oleh figura tersebut sehingga menyebabkan 1 minit lagi ya, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okay. Jadi itu sebenarnya konsep cancel culture sebenar, iaitu alat ataupun medium untuk orang yang kelompok marginal yang tidak ada kuasa dan mana-mana kelebihan untuk menyuarakan hak mereka yang merasakan mereka ditindas oleh ucapan ataupun tulisan tokoh tertentu yang merasakan memberi bahaya kepada mereka. Itu. Tapi saya mengambil maklum tentang apa yang saudara Syed Ahmad Fatih timbulkan tentang apa yang berlaku praktikalnya tentang cyberbully. Yang ini dipanggil mob mentality. Kerana pada akhirnya kita terpaksa mengambil bagi saya masih sikit saya nak address isu yang ditimbulkan ni, bahawa isu tentang cyberbully ini berlaku adalah sebagai satu norma masyarakat media sosial yang kita tidak mampu nak kawal. Walaupun kita ada kesedaran tentang cancel culture ataupun tidak, kita tak mampu nak kawal orang lain apabila mereka telah berada dalam satu kelompok media dan mereka macam-macam. Kalau macam-macam. Contohlah kalau kita berdemonstrasi di jalanan. Kita ketua yang mengetuai demonstrasi tersebut telah mengarahkan kita akan berdemonstrasi secara tenang sebagainya. Tapi ada kelompok kecil tertentu yang buat rusuhan, mengambil tindakan yang menyebabkan berlakunya kesan besar-besaran yang menyebabkan rusuhan, sedangkan pada plan asal tidak mahu sampai rusuhan pun nak berlaku secara aman. Jadi inilah perkara mob mentality yang tidak mampu nak kawal. Dan tapi apabila kita bercakap tentang mob mentality, adakah kerana kita merasakan cancel culture sebagai anti-intelektual, maka seolah-olah kita katakan sebagai berdemonstrasi juga adalah satu perkara yang tidak wajar? Kita kalau orang yang bersetuju dengan demonstrasi, saya fikir dia pun tidak bersetuju dengan larangan untuk demonstrasi kerana itu adalah hak kebebasan bersuara sebagai seorang warga sivil di dalam sebuah negara untuk menyuarakan pandangan sama ada di jalanan ataupun media sosial. Jadi itu sebenarnya. Jadi apabila kita berbicara tentang konsep cancel culture, maka kita perlu kembali kepada apa definisinya, apa konteksnya. Maka kita tidak dalam hal ini
saya juga memperakui bahawa apa yang berlaku sampai sebagainya itu adalah kesan-kesan yang tidak kesan-kesan yang tidak diingini daripada solidariti untuk cancel tersebut. Dia kesan yang tidak diingini tapi berlaku. Maka itulah kesan-kesan yang kita perlu bincangkan dalam platform yang lain. Tapi untuk platform yang ini saya nak kembali kepada topik kita pada hari ini, adakah cancel culture itu sebentuk anti-intelektual sebagainya? Maka secara konsepnya saya mengatakan bahawa cancel culture ini dia tidak anti-intelektual. Malahan cancel culture inilah satu bentuk semak dan imbang dalam sistem demokrasi supaya untuk memastikan kebebasan bersuara yang dimiliki oleh semua orang itu tidak disalahgunakan untuk menyuarakan apa-apa unsur yang melibatkan kebencian, hate speech dan menganiayai kelompok marginal. Itu fungsi cancel culture sebagai semak dan imbang kepada proses yang berlaku dalam ranah awam. Seperti mana civil society atau masyarakat sivil adalah kelompok semak dan imbang kepada proses demokrasi yang dimonopoli ataupun digerakkan oleh political society, masyarakat politik. Jadi civil society adalah kelompok semak dan imbang kepada political society, maka cancel culture adalah medium semak dan imbang kepada proses demokrasi, terutamanya dalam hal freedom of speech, kebebasan bersuara. Jadi saya serah pada best sebagai moderator. Baik, terima kasih. Okey. Baik, terima kasih Saudara Muziro. Okey. Untuk okey, kita bagi Muziro rehat dulu ya. Okey. Untuk Syekh Mabati, kita ada soalan ni ya. Dan kita bagi juga lebih masa sikit ya. 10-15 minit ya. Maknanya untuk Saudara jawab soalan ni dan apa dia? 15 minit sajalah. Jangan lama sangat. Okey, kita bagi 15 minit ya. Jadi untuk saudara berjawab soalan yang saya akan berikan ini, dan jika nak respon pandangan Mazura tadi, silakan juga. Okey ya. Soalan untuk Syekh Mafati. Erdogan suatu masa dulu pernah meninggalkan perbahasan di PBB kerana memprotes Israel. Saya dah tak ingat isu apa. Saya ingat Erdogan itulah pernah meninggalkan perbahasan di PBB. Kalau saya salah boleh betulkan saya. Dan saya lihat saudara Saf juga, Syekh Mafati juga saya lihat sangat pro pada Palestin. Okey, tetapi isu yang kat sini adalah terhadap kekejaman Israel. Adakah ianya masih perlu dibahaskan dan diwacanakan dan didebatkan lagi? Dan ini bukan setakat isu di Palestin lah. Bukan setakat isu di Israel. Tetapi juga maksudnya terhadap benda yang terang jelas. Contohnya, adakah dengan mereka yang perlu genosid, perlu perhambaan, perlu perkauman, perlu pembunuhan? Adakah dengan begini kita masih nak berbahas lagi sedangkan kita sudah jelas dan terang? Baik, saya serahkan kepada beliau. Dibenarkan ya 15 minit. Soalan mantap lah. Siapa yang tanya soalan ni ya? Tak ada beritahu tak? Okey, berkenaan dengan Erdogan di PBB ya. Tak silap saya, Erdogan rasanya bukan di PBB rasa di Davos punya seminar, tak silap. Dia dengan Shimon Peres. Dekat situ, masalah dia bukan dia cancel Shimon Peres. Dia nak jawab apa yang Shimon Peres cakap. Tapi waktu tu moderator tak bagi dia masa. Dan moderator bagi masa yang banyak kat Shimon Peres. Moderator tak bagi masa dekat Erdogan. Tu Erdogan tak puas hati. Dia kata, okey, kalau dia tak boleh cakap, dia tinggalkan lah. Jadi itu bukan cancel. Itu memang dia tak diberi platform. Maksudnya Erdogan yang kena cancel. Sebab Erdogan yang tak diberi masa untuk jawab apa yang Shimon Peres cakap. Okey, berkenaan dengan isu Palestin. Okey, saya memang pro Palestin lah. Tak ada simpan-simpan lah. Memang saya pro Palestin lah. Kalau orang yang kata dia pro Israel, memang ni lah. Tak setuju dengan dia lah. Baik, perlu ke kita bincangkan isu Palestin? Bagi saya perlu. Dia ambil dia dalam soalan tadi dia terus ambil apa? Dia bagi kata benda pro perhambaan, apa benda lagi ada sebut kan. Bagi saya perbincangan tu kena ada. Sebab kalau kita tengok berkenaan dengan pro perhambaan ni, dia bukan ambil masa dalam masa tiba-tiba je semua orang dah tak pro perhambaan. Sebelum perhambaan tu di abolish, dia ada perbincangan yang lama sebelum tu.
beratus tahun baru dia abolish. Dia bukan abolish tiba-tiba abolish. Tak, dia memerlukan perbincangan. Jadi sebenarnya apa-apa pun yang kita tak setuju, dia ada perbincangan di belakang. Begitu juga dengan Palestin. Kita rasa memang bagi kita di Malaysia ni, kita rasa benda tu jelas. Tapi benda tu tak jelas di negara-negara lain. Contoh, banyak di Malaysia sendiri banyak Kristian yang evangelical yang pro Israel. Bagi mereka benda tu tak jelas lagi. Maksudnya dia tak rasa benda tu penindasan. Dia merasakan benda tu pembebasan buat kaum Yahudi selepas dia kena Holocaust. Sedangkan Holocaust tu bukan Palestin yang buat, kan? Bukan orang Palestin. Orang Palestin tak ada kena dengan Holocaust yang berlaku di Eropah, di Eropah Timur waktu tu, kan. Pogrom yang berlaku kepada Jewish society. The destruction of European Jew tu bukan salah Palestin, tapi itu adalah masalah racism kat Eropah. Jadi benda tu perlu lah. Kita memang perlukan perbincangan tu sebab kita rasa mungkin benda tu dah selesai dekat negara kita, tapi dekat peringkat dunia, kan, dekat Amerika Syarikat sendiri yang masih lagi support bagi Amerika Syarikat, benda tu tak jelas lagi lah, sebab diorang pun masih lagi banyak dia punya segmen masyarakat yang masih lagi pro kolonial Zionis. Jadi bagi saya memang kena ada perbincangan sampai kepada kita dapat bentuk public opinion yang memang totally oppose the colonial mindset lah. Bagi saya kadang-kadang kalau kita berbicara dengan perbincangan di peringkat antarabangsa, diorang tak rasa pun apa yang berlaku di Palestin tu adalah colonialism. Jadi kita rasa macam benda tu dah jelas bagi kita, tapi sebenarnya di peringkat antarabangsa banyak lagi segmen masyarakat yang tak jelas. Dan kita kena jelaskan sampai benda tu memang terang dan jelas, baru akan sampai kepada critical mass di mana memang masyarakat antarabangsa pun dah tak setuju, benda tu dah tak boleh sustain. Benda tu boleh sustain sekarang di Palestin tu boleh sustain sebab kebanyakan masyarakat antarabangsa masih lagi 50-50 lah, kan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok setiap kali PBB buat resolusi, memang yang akan tak bersetuju Amerika Syarikat dengan proksi-proksi dia lah. Negara-negara kecil macam Bahamas ke Micronesia, yang itu je akan pro Israel. Yang lain semua memang tak bersetuju lah dengan resolusi tu, memang tak bersetuju dengan Israel. Jadi kita nampak masyarakat dunia pun sebenarnya masih lagi memerlukan perbincangan tu untuk dia jadi kepada critical mass yang memang masyarakat antarabangsa tak boleh terima, macam apa yang terjadi kat South Africa lah, sampai memang masyarakat dunia memang tak setuju, baru benda tu dismantle. Pada peringkat awal Amerika Syarikat, British, dia masih lagi ada hubungan dengan South Africa walaupun waktu tu berlaku apartheid, kan. Kita boleh baca apa Nelson Mandela punya buku tu, kan, boleh baca. Jadi itu okey. Jadi saya nak respon apa yang sedikitlah perbahasan daripada Muziru lah. Jadi saya rasa mungkin saya punya definisi dengan Muziru punya definisi ada sikit berbeza lah. Muziru lebih, bila dia kata cancel culture ni, dia lebih sekadar berhenti, dia kata sekadar tak berpartisipasi, yang maksudnya kita tak engage dengan orang tu. Dan dia juga kata cancel culture ni merupakan alat orang yang tak ada power lah. Dia lebih banyak kaitkan dengan untuk membantu, memberi satu platform lah kepada golongan-golongan marginal, sama ada marginal dari sudut racism ke dari sudut gender dan sebagainya, untuk memberikan mereka power untuk do something lah terhadap apa yang dia rasakan sebagai penindasan. Mungkin apa yang Muziru cakap ni bagi saya, dia mungkinlah betul lah. Kalau kita nak kata betul pun, dia betul dari sudut konsep je lah, kan. Tapi kalau kita tengok apa yang terjadi di media sosial, benda tu tak terjadi macam tu. Dia tak sekadar saya tak berpartisipasi dengan orang ni, kan. Saya tak, dia pergi lebih daripada jauh dari itu. Dan bila Muziru kata dia tak ada kesan fizikal, tak ada kesan emosional, ini bagi saya lagi salah, kan. Sebab kalau kita tengok contoh di wacana cancel culture dekat Amerika Syarikat ni, dia memang ada kesan langsung terhadap orang tu dah hidup dia. Contoh macam postgrad yang dia nak buat kajian, memang dia tak akan dapat grant, dia tak akan dapat universiti tak nak sambung dia punya. Jadi dia ada kesan yang memang kesan fizikal terhadap hidup dia, kan. Bila ada kesan macam tu, mustahil lah tak ada kesan kepada emosi seseorang, kan. Jadi sebenarnya nak kata cancel culture ni tak ada kesan kepada fizikal, kepada emosi ni, bagi saya mungkinlah kita boleh katakan itu dalam bentuk teori lah.
Tapi bila kita pergi kepada praktikal kan, bila mana Muziru tadi dia membezakan, dia kata okey, ada beza antara cancel culture dengan mob mentality kan, dan perlu ada accountability, dia kata kan. Tapi siapa yang nak kawal accountability tu kan? Siapa yang nak tentukan kan apa certain statement tu sampai mana accountability dia kan? Adakah dia sekadar kita kena cancel ataupun dia pergi mana lagi kan? Dia pergi kepada petition, dia pergi kepada call for boycott, call for university to sack certain professor. Jadi dia akan pergi ke arah tu. Jadi siapa yang boleh kawal kan? Tak ada siapa boleh kawal. Sebab tu kita kata cancel culture ni dia anti-intellectual kan. Dia maksudnya dia mengawal kebebasan orang berfikir tu dengan itulah cara dia. Maksudnya dia sejenis censorship yang menggunakan the power of the masses lah. Maksudnya dia menggunakan media sosial ni, dia akan garner support, dia akan sebarkan sampailah orang tu tak dapat lagi mana-mana platform kan. Jadi bagi saya bila kita kata benda ni tak ada kuasa, saya tak setuju lah. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang yang kena tu profesor kan, profesor yang kena tu kadang-kadang ahli akademik kan, jurnalis dan sebagainya. Kalau diorang tak ada kuasa, maksudnya diorang takkan kena sack dan sebagainya kan. Diorang takkan kena dipadamkan nama dia ke apa kan. Tapi disebabkan orang yang cancel ni dia ada influence kan. Kuasa ni tak semestinya kita ada authority kan. Bila kita boleh influence something, maksudnya kita ada kuasa lah kan. Sebagai contoh kalau di Amerika Syarikat banyak lobby group kan. Contohnya NRA, dia lobby penjualan senjata kan, senjata. Kita nak kata dia tak ada kuasa? Tak. Dia ada kuasa sebab dia boleh influence dia punya political punya polisi. Begitu juga dalam cancel culture ni kita tak boleh kata dia tak ada kuasa sebab dia boleh influence masyarakat, influence bagaimana orang tu dia kena treat balik dalam masyarakat kan. Jadi bagi saya tak setuju lah bila kita kata dia tak ada kesan fizikal ataupun dia tak ada kesan emosional. Bagi saya dia memang ada kesan yang langsung lah kepada orang yang kena tu kan. Dan saya lebih macam, saya rasa macam paradox juga bila Muziru cakap tadi kita kena bincang secara big view kan. Jadi macam mana orang tu nak bincang kalau dia daripada awal dah kena cancel kan. Jadi kalau kita nak berbincang kan, kalau kita nak berwacana dan sebagainya, kita at least the first thing yang kita kena do, kita kena acknowledge yang dia punya ruang untuk bercakap kan. Kalau kita dah cancel dia daripada awal, memang dah tak ada ruang lah dia nak bercakap kan. Macam mana dia nak berbincang pasal big view dan sebagainya kan. Jadi daripada awal, yang tu the bare minimum lah. Kita kena acknowledge, walaupun kita tak setuju dengan dia punya pandangan, dia ada hak untuk terangkan pandangan dia. Dia mampu, kalau katalah dia ada buat satu statement yang salah, kita boleh ajak dia untuk terangkan apa konteks statement dia kan. Jadi saya pun membaca juga kadang-kadang tulisan Muziru kan, sebagai contoh dalam Sanggah Pemuda, dia kata satu teks tu kena dilihat secara konteks kan. Jadi begitu juga statement kan. Kadang-kadang bila kita lihat statement di media sosial ni, kita tak diberi apa itu konteks di belakang tu kan. Kita just baca satu status, kita tak tahu apa yang berlaku yang menyebabkan status tu terjadi. Jadi at the face value mungkin kita rasa, uish, status ni macam kurang ajar kan. Tapi bila kita jemput orang tu baru kita tahu kan, oh sebenarnya ada benda di belakang tu kan. Contohlah, saya bagi satu contoh macam kes Johnny Depp kan. Pada mula-mula tu dia kata dia tuduh kata dia pukul isteri dia dan sebagainya kan. Jadi memang kena cancel teruk-teruk lah. Maksudnya movie pun dia tak dapat, apa semua tak dapat. Orang dah buat conclusion awal lagi, dia ni memang bersalah. Tapi lepas tu baru bila kita tengok konteks tu baru terjadi. Sebenarnya bukan dia yang pukul, dia pun sebenarnya dipukul oleh isteri dia kan. Jadi dekat belakang tu, konteks tu yang kita nak tengok kan. Baru lepas tu orang sedar bahawa oh sebenarnya salah kan kita cancel Johnny Depp mula-mula ni. Sebab sebenarnya ada benda di belakang tu kan. Jadi kalau daripada awal lagi memang kita dah tutup ruang untuk orang tu beri penjelasan, orang tu untuk terangkan apa dia punya pandangan. Jadi memang kita tak akan dapatlah konteks di sebalik tu kan. Jadi untuk kita dapat konteks tu, kita kena at the bare minimum bagi dia peluang untuk dia terangkan apa yang dia punya pandangan, apa konteks di belakang dia punya status ataupun kenyataan itu apa di belakang tu kan. Jadi ini sebenarnya yang saya rasa kadang-kadang
di media sosial ni orang ni sebenarnya berlaku setiap hari lah kalau kita tengok bila satu isu muncul di media sosial, ramai orang akan condemn. Kemudian next day kita tengok sebenarnya itu bukan cerita yang sebenar. Ada lagi cerita yang sebenar. Jadi baru orang tiba-tiba tersedar sebenarnya. Macam tu juga dengan cancel culture ni. Kalau kita terlalu overreacting kan, oversensitive, bila kita nampak sesuatu tu terus kita judgemental, terus kita macam sudah, inilah memang habis lah orang ni kan. Jadi kita tak tahu cerita di sebalik tu, statement di sebalik tu, konteks di sebalik tu kita tak tahu. Jadi bagi saya dia sebagai satu macam simple solution lah, maksudnya cheap, maksudnya senang lah kan. Maksudnya media sosial ni kan laju kan. Jadi kita senang nak buat kesimpulan, kita senang nak condemn, kita senang nak cancel dan sebagainya tanpa kita tahu kan apa di sebalik tu, wacana dia, the whole story. Kita tak dapat the big story tu macam mana kan. Kalau kita daripada awal lagi kita dah cut kan hujah orang lawan kan. Kita dah daripada awal lagi kita dah dia ni memang dah tak boleh terima kan. Jadi kita tak dapat dengar kedua-dua belah pihak lah. Itu ada masa lagi ke Bens? Ada setengah jam ke ke macam mana? Saudara ada lagi 2 minit saya bagi 2 minit lagi. Tak apa. 2 minit tu nanti dekat bila-bila nanti saya claim balik lah. Okey, baik. Okey. Jadi kita akan pergi ke saudara Muziro ya. Sebelum tu saudara-saudari boleh tanya soalan ya. Okey. Nanti kita akan kumpul ya. Kita nak soalan pada panelis biar seimbang ya. Dua-dua ke satu-satu ke. Jadi kita nak fair ya. Saya cuba untuk berlaku fair, yang berlaku adil ya untuk kedua-dua panelis. Jadi saya akan tanya dulu pada saudara Muziro. Seterusnya saya akan bagi dia untuk fikir sekejap, sebab saya nak membaca komentar-komentar pada orang yang tanya ni. Kita nak raikan juga sebab ada soalan yang dah panelis dah bincangkan pun. Jadi saya baca sajalah sebagai meraikan. Jadi saya bagi dulu soalan untuk Muziro. Soalan untuk Muziro. Okey. Saudara boleh ambil masa sebentar untuk jawab, untuk memikirkannya. Soalan untuk Muziro. Adakah setiap golongan konservatif kanan, strok kanan harus disekat? Seperti ISMA, Pembina, PAS, The Patriots dalam menghasilkan buku, forum atau wacana? Okay, kerana saudara pro pada cancel culture. Mungkin tak semua isi dalam bukunya ada pandangan yang ekstrim atau keras. Mungkin hanya ada sepotong ayat sahaja. Atau hanya ada 1 minit percakapan yang dia cakap dalam forum itu yang keras. Tapi 50 minit, 100 minit yang dia cakap tu tak ada benda pun. Jadi adakah kita patut cancel culture mereka? Saya bagi saudara Muziro untuk fikir sebentar. Saya nak bacakan soalan-soalan yang datang ni. Hisham boleh je letak, tapi kalau saya nak baca pun sebab saya nak raikan ya. Sebab soalan ni banyaknya dah dibincangkan tadi. Daripada Syamil, adakah cancel culture sama dengan pulau atau boycott? Tadi sudah kita bincangkan ya. Aqua Mahzan, sebab ada juga bukan soalan ni, dia komentar juga. Cancel culture membawa keuntungan lah kepada sebuah pihak atau ideologi lah ini. Pada Aqua, saya nampak ini banyak pada komentar ya. Nanti kita fikir kalau pembentang atau panelis nak bahas soalan ni boleh. Saya bacakan dulu sebab saya melihat banyaknya persamaan ya. Banyaknya benda yang dah dicakap tadi. Pada Aqua, pembawaan cancel culture ini menunjukkan masyarakat tidak matang lah. Sebab mengaitkan hal-hal selektif dan hal peribadi terhadap orang yang dia tidak setuju. Maka orang itu cancel culture, jahil lah. Aqua, banyak kes cancel culture ini bersifat keanak-anakan. Kenapa tidak mendidik orang yang pro cancel culture untuk membawa hujah yang matang dan tidak membawa ucapan kebencian? Bukankah ironi yang golongan woke SJW sendiri menjadi pembuli atas alasan cancel culture? Ini komentaran. Jadi saya bagi masa kepada saudara Muziro dalam 5-10 minit. Okey, silakan. 10 minit ya. 10 minit. Boleh, sila. Banyak benda je kan nak address ni. Baik. Okey, saya simpan sekejap soalan Benz. Sebab ada benda yang saya rasa perlu untuk diperkatakan juga.
bahawa pertamanya saya tidak mahu apologetik dengan konsep cancel culture kerana saya sendiri sedar bahawa konsep ini juga dia tidak dia sebenarnya kabur dan belum lagi mengalami perbincangan yang teliti di peringkat akademik sebenarnya untuk kita bahaskan dengan lebih teliti. Jadi menyebabkan apabila dia sekadar berlega di peringkat awam dan tidak ada perbincangan yang lebih detail ke arah ini, maka kita sendiri pun sebenarnya masih bermain dengan konsep-konsep dan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita cerap di media, apa yang berlaku di sekeliling kita lah. Jadi secara sebenarnya saya juga memahami banyak juga kelemahannya daripada konsep tersebut. Dia kelemahannya bukan pada konsep tapi kelemahannya pada macam mana penggerak kepada pelaku konsep tersebut yang perlu sebenarnya sentiasa ada self reflection sebenarnya. Kerana akhirnya kita perlu akhirnya kita terpaksa sedar bahawa kita tidak mampu untuk lari daripada ideologi dalam hidup kita. Mungkin orang yang naturalism ataupun orang yang natural terhadap konsep ideologi ini cuba untuk lari daripada konsep ideologi, tetapi sebenarnya pemikiran macam mana kita bereaksi kepada apa yang berlaku di sekeliling kita secara tanpa sedar atau tidak sedar dia membawa satu konsep tertentu yang kita mungkin tak sedar, tapi setelah dikaji, oh itulah konsepnya. Oh ini ada daripada pemikiran begini. Cumanya kita tidak boleh tumpukkan, okey, sebab dia buat begini sedikit, oh tumpukkan dia ni sosialis. Buat gini sikit liberalis, buat gini sikit anarkis. Dia tidak boleh nak tumpukkan secara pukal begitu, tetapi mahu tidak mahu dalam apa jua tindakan kita tak mampu nak lari daripada ideologi. Maka begitu juga dengan konsep cancel culture, yang mana kita ada bias tertentu. Barangkali kita berada dalam kelompok A, maka kita secara sedar atau tidak sedar kita akan cancel kelompok B yang berseberangan dengan kita. Ketika mana kita raikan freedom of speech, tetapi apabila kelompok tertentu hendak menyuarakan pandangannya, maka kita cancel sebab dia menyuarakan pandangan yang kita tidak yang berseberangan dengan kita. Jadi itu adalah perlu kepada self reflection. Jadi saya tidak mahu apologetik dengan konsep ini kerana dia memerlukan kepada kita self reflection daripada diri kita sendiri supaya sentiasa learn and unlearn ataupun kita sentiasa belajar benda baru dan kita tinggalkan benda-benda lama yang negatif yang perlu proses pembelajaran yang setiap hari, setiap waktu. Jadi ini yang yang menjadi keperluan untuk kita sentiasa merenungi, cek balik diri kita dan sentiasa berfikir secara waras dan rasional bagaimana kita menanggapi sesuatu. Jadi begitu juga dengan konsep cancel culture. Saya bersetuju dengan saudara Syed Ahmad Fatri bahawa kita tidak mampu nak mengawal kelompok yang berada di media sosial dan sebagainya apabila mereka melakukan satu perkara dan memang tindakan cancel ini memberi kesan, dan ini sebenarnya saya nak tekankan tentang soal keadilan dan pertanggungjawaban. Soal meminta keadilan dan meminta tanggungjawab daripada orang yang berbicara itu untuk sama ada untuk menjelaskan atau memohon maaf atas tindakannya yang sebegitu. Itu fungsi cancel sebenarnya. Contoh yang berlaku dahulu ketika McDonald di-cancel oleh rakyat Malaysia sampai McDonald terpaksa mengeluarkan nyataan bahawa tentang isu sokong Israel tak Israel ni kan, masa tengah meletup dulu sampai beri kesan kepada ekonomi McDonald. Jadi McDonald mengeluarkan kenyataan media panjang lebar tentang jelaskan posisi mereka. Lepas itu barulah isu semakin reda dan McDonald untung semula. Jadi begitu juga yang kalau tulisan-tulisan yang tulisan esei di Watts ada dua esei daripada Ajar Romano yang saya rasa satu esei yang sangat penting yang memberi satu perbincangan analisis yang seimbang tentang konsep cancel culture.
dan dia memberi kes-kes seperti J.K. Rowling sebagainya, walaupun dikatakan cancel, tapi sebenarnya cancel itu tidaklah sangat memberi kesan pun, kecuali segelintir kecil yang benar-benar memberi kesan. Tapi kalau J.K. Rowling ketika dikatakan dia cancel, tapi jualan bukunya pada ke tahun 2020 melonjak dalam pasaran. Jadi cancel tu tak tahulah dia macam mana, tapi itulah sebenarnya, walaupun dikatakan dia cancel, tapi sebenarnya kesannya lebih besar untuk J.K. Rowling menerima sokongan yang jualan buku yang besar-besaran. Tetapi yang menariknya ialah J.K. Rowling dia memberi tekanan kepada J.K. Rowling untuk mengeluarkan tulisan eseinya, menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kenyataan transfobik diri itu di Twitter. Kalau boleh baca eseinya di blog beliau, kita akan nampak, beliau menjelaskan apa maksud begini, jadi beliau minta maaf sebagainya. Jadi itu sebenarnya konsepnya. Kita mahu pertanggungjawaban daripada orang untuk dia, sama ada dia menjelaskan apa maksudnya daripada ucapannya itu, atau meminta maaf kalau dia mengatakan bahawa okay, saya bersalah, saya telah bercakap sebagainya. Begitu juga beberapa selebriti di Amerika yang memberi joke singkat je dalam reality TV, bagi joke tentang golongan transgender, homoseksual sebagainya itu, dia kena cancel dan dia minta maaf kerana minta maaf, dan itu selesai. Kerana yang penting dia mengakui kesalahannya itu, dan ataupun dia menjelaskan posisi dia itu, apa maksud di sebalik apa yang dicakapnya itu. Okey. Jadi itu sebenarnya kita tak mampu nak kawal, tetapi proses public education itu proses yang berbeza. Tapi saya tekankanlah bahawa perlunya ada public education untuk mendidik masyarakat moden, media sosial terutamanya, untuk mereka kembali kepada rationality dalam tindakan-tindakan mereka. Jadi berbalik kepada soalan Benz tentang adakah kita perlu cancel orang-orang seperti Isma, Petek sebagainya ini, pandangan peribadi saya, saya tak nak mahu sebut mana-mana pihak, tapi saya buat secara umum lah pandangan saya. Kita perlu tengok posisi pihak tersebut. Kalau pihak tersebut mengeluarkan satu kenyataan yang jelas-jelas boleh memberi penindasan ataupun fobia tertentu kepada mana-mana pihak kelompok marginal, maka saya kira orang sebegini kita tak boleh bagi platform untuk dia berbicara tentang apa yang boleh memberi kesan tersebut. Selagi mana dia tidak sedar bahawa pendiriannya itu berbahaya kepada masyarakat, dan sehingga dia memberi penjelasan atau memohon maaf atas pendidikan tersebut, sehingga dia sedar sebenarnya, sama ada sedarnya itu dalam bentuk bagaimana, tetapi sedarnya itu sampai orang boleh faham dia sudah berubah daripada pemikiran yang berbahaya ini kepada sesuatu yang boleh kembali kepada moral dan norma sosial yang baik. Dan selebihnya ialah berlakunya pertembungan ideologi. Dan itu benda yang biasa berlaku di mana-mana pihak yang memiliki satu pendirian yang jelas dalam posisi tertentu, maka itu satu benda biasa. Dia tidak memberi platform kepada kelompok yang berseberangan dengan idenya itu. Dan cancel yang sebegitu pun tidaklah memberi kesan yang langsung pun, sebab dia adalah pertembungan idea yang mana contoh kelompok sosialis tidak memberi platform pada kelompok liberal untuk berbicara di pentas mereka, dan kelompok liberal tidak memberi kelompok sosialis berbicara di pentas mereka. Maka mereka berbicara di pentas masing-masing berdasarkan apa yang mereka ada, dan itu satu benda yang biasa. Dan saya tidak anggap itu sebagai satu masalah, kerana dia bergantung. Ada orang yang boleh terbuka dengan ideologi yang berbeza, ada orang yang boleh tertutup. Dan ini cancel sebegini ni tidak memberi kesan yang besar. Dia cancel yang berbentuk macam syarikat televisyen tidak bagi platform kepada orang panel-panel yang tidak sealiran dengan pemerintah. Okey dah, seminit saja. Seminit ya. Okey. So saya nak tutup bahawa itu cancel yang berlaku biasa. Tapi bila sebut cancel culture, dia adalah satu alat atau medium untuk orang marginal, orang yang tidak ada apa-apa, dia tidak famous, dia tidak itu, tidak ini, tapi dia minta setelah orang tertentu mengeluarkan kenyataan yang tidak wajar,
maka dia meminta orang tersebut memberi penjelasan. Jadi konsep cancel culture, mereka bila dia cancel, maka ada orang cancel dengan memohon penjelasan daripada orang tersebut. Ada orang dia cancel, dia bergantung kepada kapasiti intelektual. Kita tidak boleh memaksakan orang lain itu ikut cara kita. Tapi yang penting untuk utamanya ialah tindakan itu tujuan utama daripada tindakan cancel daripada kelompok marginal adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang telah mengeluarkan kenyataan yang berbahaya ini supaya disedar dan memberi penjelasan atas kenyataan tersebut ataupun dia memohon maaf. Jadi setelah itu berlaku, maka itu sudah selesai untuk dia dipertanggungjawabkan ke atas kenyataan tersebut. Itu saja, Benz. Terima kasih. Benz, sudah baca lagi ke? Baik, terima kasih Muziro. Tak. Okey ya. Perbincangan yang menarik malam ni ya. Saya tengok dua-dua panelis kita masih tak tergugah dengan pandangan sahabat panelis masing-masing. Kita tengok macam mana, adakah panelis nanti dia nak lanjutkan ke sikit. Sebab bagi saya agak menarik perbincangan pada malam ni. Tapi atas mereka lah, sebab kita dah cakap 10.30. Kalau mereka nak lanjut boleh, kalau mereka tak nak pun tak apa. Baik, kita dah pada saudara Muziro. Okey, saya nak bagi soalan kepada saudara Ahmad Fatih, Syed Ahmad Fatih. Dan lepas tu saya nak baca sebab ni nanti Hisham boleh naikkan soalan ya. Nanti sebentar lagi. Sebelum tu okey, soalan kepada saudara Syed Ahmad Fatih. Okey. Jika ideologi kanan menghasilkan sesuatu pandangan, buku dan lain-lain, tetapi bila diajak berbahas atau debat, mereka mengelak atau tak mahu. Adakah itu suatu budaya ilmiah? Soalan ni sedikit panjang. Saya harap saudara boleh catat atau ingat, ataupun nak saya ulang nanti pun boleh. Adakah ini satu budaya ilmiah? Bila ideologi kanan menghasilkan satu pandangan, buku dan lain-lain, tapi bila kita ajak berbahas atau debat, mereka mengelak atau tak mahu. Adakah ini satu budaya ilmiah? Dan bila golongan kiri buat cancel culture padanya, adakah tak boleh? Sebab bila kita ajak mereka berbahas, berdebat, mereka tak mahu. Kemudian bila kita cancel culture kepadanya, adakah kita tak boleh? Okey. Sedangkan kita sudah ajaknya untuk berbahas atau berdebat. Dan sedangkan, sekali lagi saya guna sedangkan, kanan mahu menancapkan ideologinya, faktanya, apa yang difikirkannya. Kanan mahu ia diterima. Kiri pun mahu ianya diterima. Jadi bukankah patut atau perlu diperbahaskan apa sahaja isu yang ditimbulkan? Tapi jika ia tidak mahu dibahaskan dan hanya mahu diterima, bagaimana? Soalan agak panjang. Kalau saudara Syed Ahmad Fatih perlu saya ulang, boleh bagi tahu, saya akan ulang. Saya soalan penonton selepas ni kita akan baca. Selepas saya Ahmad Fatih kita akan baca. Saya ingat yang tu saja untuk soalan ini. Soalan tentang penonton saya akan baca sebab sudah ada kekhususan soalan kepada Muziro dan Ahmad Fatih. Jadi saya serahkan kepada Ahmad Fatih 10 minit boleh 5-10 minit. Saya rasa diperlukan masa yang lama ni. Okey. 10 minit Terima kasih Wes. Tak payah ulang kot. Saya dah salin ada buku kat ni. Okey, jadi soalan yang menarik dan saya rasa ada kena-mengena agak dengan soalan yang diberikan kepada Muziro tadi kan. Iaitu yang pertama dia ada two part question lah. Yang pertama dia kata jika ideologi kanan buat buku dan sebagainya dan kalau kita ajak dia bahas, dia tak nak bahas kan. Adakah itu ilmiah? Memang confirm tak ilmiah sebab dia tak nak bahas daripada awal. Dia berbentuk, kalau dia sekadar dia saja nak produce tapi dia tak nak berbahas, bagi saya itu bukan satu benda yang ilmiah. Itu lebih kepada indoktrinasi ataupun propaganda Dia nak keluarkan dia punya je kan, tapi dia tak membahaskan the other side kan. Jadi itu memang bagi saya tak ilmiah. Kalau kiri yang tak jemput, kiri yang tak terima tawaran pun tak ilmiah. Kalau kanan yang tak terima pun, dua-dua tak ilmiah.
Jadi mana-mana siapa yang tak nak berbahas bagi saya memang tak ilmiah. Tak kisah ada kiri, kanan, depan, belakang sama. Jadi saya kira kita kena adil lah. Okey, dari soalan yang kedua dia tadi adalah bila golongan kiri cancel adakah tak boleh pula kan? Kita dah ajak bahas. Tapi kita nak cancel pun tak boleh juga kan? Kata tak intellectual pula kan? Jadi golongan kanan mestilah dia nak dia punya ideologi diterima dan kiri pun mahu ideologi dia diterima. Baik. Soalan yang part yang kedua ni, itulah yang saya katakan tadi, yang saya bawa apa yang dikatakan oleh Chomsky tadi, iaitu berkenaan dengan taktikal kan. Jadi kalau dalam persoalan ni kita nampak kan objektif dia adalah kita nak ketengahkan ideologi dia kan, sama ada kiri atau kanan lah. Saya faham orang yang tanya ni kiri lah, dia nak ketengahkan ideologi kiri kan. Baik, bila kita kata kita cancel golongan kanan ni, adakah itu akan mencapaikan kita punya objektif, iaitu kita nak ketengahkan ideologi kiri kan? Confirm lah tak tercapai kan. Maksudnya pendengar dia belah sana takkan dengar lah kan, sebab kita daripada awal dah kita dah cancel lah, kita tak engage. Jadi memang penyokong dia akan sentiasa menyokong juga, dan penyokong dia tak akan mendengar pandangan lawan. Jadi sebab tu Chomsky kata dia salah dari sudut taktikal, iaitu maksudnya golongan yang kita nak bangkang tu dia punya penyokong tak dapat dengar kita punya argument kan. Penyokong dia tetap akan ada. Kalau kita katalah macam soalan tadi kepada Muziru kan, kata kita nak cancel ISMA, Patriot dan mana-mana lah yang kita rasa golongan kanan, kalau kita cancel mereka, golongan yang menyokong dia orang ni tetap akan sokong kan. Dia orang tak akan cancel dia punya apa yang dia sokong. Jadi kita tak dapat ketengahkan pandangan kita tu kepada penyokong dia kan. Apa yang kita nak adalah kita ketengahkan pandangan kita supaya orang yang menyokong sana tu dia dapat terima idea balas, dan kemungkinan dia akan switch camp lah kan, kita kata kan. Maksudnya kalau kita nak ideologi ni kita nak dapatkan sokongan kan. Jadi kalau daripada awal kita cancel, memang kita tak akan dapat ketengahkan idea kita lah kan, sebab golongan yang belah sana takkan dengar kita punya our side of argument kan. Jadi bagi saya cara dia adalah kita cuba buat juga wacana, walaupun diorang tak terima perbahasan kita tu, tapi mungkin kita boleh jemput panelis yang bukan directly daripada mereka, tapi yang mungkin ada ideologi seperti mereka, yang boleh yang mungkin ada juga ada punya follower tersendiri, yang akan membolehkan indirectly orang yang kita nak target tu akan dengar juga side of argument kita. Jadi macam mana pun kita kena kembali kepada wacana, dan kita kena gunakan strategi supaya dia ada side dengar juga pandangan kita, walaupun bukan golongan yang kita target tu lah. Jadi mungkin dia ada serpihan-serpihan lain yang lebih mungkin tak terlalu fanatik dalam ideologi dia lebih terbuka kepada wacana kan. Jadi mungkin ada kanan yang lebih terbuka kepada wacana, kita buka kita ajak mereka ni berwacana instead of golongan kanan yang tak mau berwacana, dan kita letakkan tajuk yang kita nak bahaskan tu kan. Jadi dalam masa yang sama pengikut golongan kanan pun akan tengok juga wacana tu kan, sebab ada dia punya representatif dalam wacana tu. Tapi kalau kita sekadar tak apa, ada orang tak nak terima wacana kita buat wacana kita je. Jadi kita je lah yang dengar kan. Jadi kita tak kembangkan kita punya pemikiran tu pada orang lain kan. Jadi apa yang ideologi nak sebenarnya, dia nak orang lain terima dia punya pemikiran, terima dia punya ideologi. Jadi kalau dia sekadar sembang antara dia je, tak terbuka lah ideologi tu kan. Kalau contoh macam kuliah buku ni kan, dia jemput saya je kan. Jadi saya seronok lah cakap seorang-seorang kan. Tapi orang yang mungkin yang pro cancel culture tak dengar lah kan apa dia punya keburukan dan sebagainya. Jadi bila dijemput dua-dua, walaupun saya sadar lah Muziru tak kata dia betul-betul pro kan. Sebenarnya lagi. Okay, terima kasih. Maksudnya ada kedua-dua crowd tu lah. Maksudnya kita boleh ketengahkan idea kita ni kepada orang yang belum pernah mendengar atau belum pernah terima the side of argument. Jadi itu sebabnya kita kena buat wacana kan. Kalau kita cancel daripada awal, memang daripada awal lagi lah kita punya pandangan tu takkan ke depan kan. Jadi itu sikit respon saya terhadap soalan tu. Saya tak kisah dengan Best kalau nak extend sampai pukul 12 nak apa.
Okey, kata Syed Wati. Muziro macam mana? Okey kan? Lanjut sikit. Okey, tak ada masalah. Boleh. Sila. Okey, baik. Baik. Terima kasih pada pendiskusi kita pada malam ni. Mereka sanggup ya. Kita cuba ya. Kita cuba 11 lah. Saya harap bateri telefon saya bertahan lagi. Okey. Okey, baik. Syam boleh naikkan soalan daripada Aqua dan Jabali ya. Saya rasa soalan kedua-duanya persis ya, sama. Jadi boleh naikkan Aqua dulu. Kemudian boleh naikkan Jabali. Soalan Aqua, bagaimana kita nak didik masyarakat awam? Okey, baik. Betul. Okey, kita sekejap kita harap penonton ni pendiskusi kita nampak ya soalan ni. Kalau bertanya lagi bagaimana tak nampak? Nampak tak? Okey, baik. Bagaimana kita nak didik masyarakat awam mengenai cancel culture yang benar untuk semak dan imbang? Okey, boleh naikkan soalan Muhammad Jabali, Isham ya. Macam mana kita mahu positifkan cancel culture ke arah intelektual? Mohon penjelasan kedua panel. Saya fikir kedua panel tak perlu bersetuju ya, terpulang macam mana. Saya bagi dulu kepada saudara Muziru 5 minit ya. Okey. Benda ini public education satu benda yang besar yang sentiasa dibincangkan. Yang ini saya nak bawa kepada konsep public sphere yang dibawa oleh Habermas, Jürgen Habermas, yang mana konsep ini memberi ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam media. Habermas menggagaskan konsep tersebut pada tahun 80-an, tapi sebenarnya konsep tersebut lebih clear kalau kita tengok zaman sekarang di media sosial ini. Yang mana setiap orang berpartisipasi, berdebat isu-isu yang boleh memberi common interest, kepentingan awam kepada mereka, dan konsep ini menurut Habermas ni dia melibatkan didominasi oleh golongan elit. Oleh elit tu maksudnya bukan golongan yang kaya, tapi golongan yang ada kedudukan dalam sosial tersebut. Barangkali dia adalah ahli akademik ataupun barangkali adalah pakar-pakar bidang tertentu yang berbicara di ruang awam untuk mewakili kepada isu-isu kepentingan sosial. Jadi ini yang berbalik pada soalan macam mana kita nak educate tentang konsep ini ialah perlu dibincangkanlah. Kerana orang cuma sekadar menyebut cancel, tetapi perbincangan itu tidak di peringkat akademik pun lagi masih berkurangan, apatah lagi di peringkat awam. Jadi perlu ada perbincangan di dua pihak, sama ada di perbincangan di penulisan akademik ataupun penulisan popular. Kedua-duanya perlu dibincangkan supaya orang faham okey apa konsep yang berbeza, tindakan berbeza antara cancel culture dengan cyberbully. Itu perlu dibezakan supaya mereka tahu bahawa tindakan mereka ini betul atau salah sebenarnya. Dan ini yang saya katakan tadi, kita perlu ada self reflection sentiasa dan perlu ada proses learn and unlearn, belajar benda baru dan tinggalkan benda lama yang tidak berfaedah ataupun yang tidak berguna. Dan proses yang berterusan ini memerlukan kepada perbincangan yang sentiasa di peringkat awam, sama ada di peringkat universiti ataupun di peringkat media sosial. Perlu ada perbincangan terutamanya tentang konsep ini supaya orang faham. Dan bila orang faham, proses nak menyedarkan itu bukanlah senang. Bukanlah semua orang boleh terima. Sudah tentu ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju dengan perbincangan tersebut. Tetapi perlu dibincangkan sebab lama kelamaan orang akan mula sedar dan melihat apa yang benda itu. Sebagai satu contoh inilah, saya bagi contoh yang saya nampak. Fahmi Reza sebagai contoh, ketika mula-mula dia buat grafik di media sosial dulu, hampir tidak ada seorang pun yang menyokong tindakan Fahmi Reza membuat grafik yang melukis muka-muka ahli politik dan sebagainya itu. Tapi lama kelamaan kita tengok terbalik pula, ramai pula menyokong Fahmi Reza kerana situasi terutamanya setelah pandemik, orang mula dapat make sense. Okey, apa yang Fahmi Reza buat dan apa yang sedang berlaku dalam kalangan ahli politik. Jadi proses itu perlu berjalan sentiasa kerana proses public education adalah satu proses yang sangat panjang dan rumit, tapi perlu dijalankan sentiasa supaya ada kesedaran terhadap benda tersebut. Yang penting orang mula faham
apa beza cancel culture dengan cyberbully. Orang dah faham tu dah cukup dah. Dan kerana kesedaran itu akan membawa kepada natijah yang seterusnya. Okay, terima kasih. Terima kasih saudara Muziro ya. Baik. Okey, soalan yang sama yang okey, saya lupa tanya tadi. Saya harap Hisham okey Hisham Saya harap kita cuba berhenti sebelum 11 Hisham Hisham penting sebab dia yang akan menguruskan technicality ni. Jadi saya harap Hisham okey. 11 kita habis Hisham. Sebelum pukul 11 kita cuba. Kalau penonton ada soalan lagi boleh kemukakan. Soalan yang sama juga kepada Syed Mahfati. Ada nak respon ke? Soalan daripada Aqua dan Muhammad Jabali. Adakah saya nak respon? Okey, bagaimana kita nak didik masyarakat ni, saya rasa saya setuju lah dengan apa yang Muziru cakap tu kan. Jadi kalau nak didik ni dia memang dia bukan satu proses yang mudah dan sekejap lah. Bila kita nak kata mendidik masyarakat ni, bukan macam kita boleh nak mendidik orang dekat sekolah atau tadika kan. Jadi orangnya kita tak tahu kan, kita tak nampak. Terutamanya di media sosial ni lagi lah. Kadang-kadang fake account kan, kita pun tak tahu macam mana kita nak didik, kita pun tak tahu dia siapa kan. Jadi tapi memang perlu adalah mungkin boleh diperkenalkan di peringkat yang formal lah kan, literasi di social media ni macam mana kan, do and don'ts kan. Sebab kalau kita tengok social media ni dah jadi macam a part of life lah kan, maksudnya sebahagian daripada kehidupan kita lah. Tapi kita tak ada satu pendidikan di peringkat rendah ke, di peringkat menengah saya tak pasti, di peringkat menengah ataupun di peringkat universiti saya tak pasti mungkin ada kot. Iaitu macam mana do and don'ts kita di media sosial ni. Maksudnya itu tak didedahkan lah, terutamanya di sekolah ataupun di universiti mungkin ada, tapi khusus-khusus yang mungkin tertentu saja. Jadi memang daripada awal kita benda ni dah jadi part of our life, tapi kita tak pernah didedahkan lah dengan apa yang kita boleh buat, apa yang kita patut buat di ruang ni kan. Jadi dia main hentam je lah kan. Dan apa yang ada orang ikut je macam tu je kan. Jadi mungkin pendidikan tu mungkin bagi saya lah, mungkin boleh diformalkan lah kan. Diformalkan maksudnya literasi media sosial ni, bagaimana kita nak mengurus, bagaimana kita nak berinteraksi di media sosial ni. Saya rasa dari sudut kempen tu dah banyak kan. Kempen anti-bully dan sebagainya. Tapi sejauh mana kempen tu diterima masyarakat sampai kepada orang yang dia tujukan kempen tu, itu tak nampak lah kan. Dan soalan yang kedua, bagaimana kita nak positifkan. Saya sebenarnya daripada awal lagi tak setuju dengan cancel culture ni. Jadi saya nak positifkan buat apa kan. Jadi tapi bagi saya lah kan, kalau yang paling positif saya boleh ambil adalah cancel culture menurut Muziru lah. Kalau dia sekadar cancel culture menurut Muziru tadi tu, maksudnya tak berpartisipasi, lepas tu menjadi senjata kepada orang yang marginal, yang suara dia tak didengari kan. Itu je yang dia boleh buat kan. Bagi saya kalau dia terkongkong dalam teori ataupun dalam konsep definisi yang Muziru bawa tu, saya rasa tu tak ada masalah sangat. Tapi masalah saya adalah bila dia tak berhenti kat situ. Dia tak berhenti kat situ. Bila dia akan spiraling lah. Into public shaming, into cari pasal personal orang tu kan. Dan buat petition supaya orang tu kena pecat dan sebagainya. Maksudnya dia ada real life effect, dia ada emotional effect, physical effect, semua ada. Jadi bagi saya kalau nak positif tu mungkin boleh ambil cancel culture ni dari sudut definisi yang Muziru terangkan tadi lah. Tapi untuk amalkan definisi yang Muziru terangkan tu, dia perlukan kepada pendidikan lah. Dia akan ada kesedaran lah. Jadi kesedaran ni bukan satu benda yang kita boleh paksakan lah kepada orang kan. Jadi kena ada dalam diri sendiri. Bukan sekadar dia tahu, dia nak melakukan kesedaran tu kan. Kalau dia sekadar sedar tapi dia tak nak buat pun tak guna juga kan. Jadi bagi saya kalau dia dalam konteks yang apa yang Muziru cakap, bagi saya mungkin itu kita kata berkadaran lah, ataupun maksudnya proportional lah. Bila ada orang buat something yang kita rasa negatif, kita respon dengan kita tak berpartisipasi, maksudnya kalau kita tak follow someone, bagi saya itu kehendak individu. Siapa-siapa pun boleh nak tak follow someone. Masalah dia adalah bila kita berkempen kan. Bila kita berkempen, kita ajak orang, semua orang kena cancel. Itu bagi saya dah nampak itu sebagai macam dia slopey slope lah. Maksudnya dia akan spiral into something yang memang tak akademik dan benda yang mungkin membahayakan orang yang kita rasa membahayakan tu daripada awal lah. Jadi
Mungkin itu sedikit lah pandangan saya lah. Saya serah balik kepada Benz. Baik, terima kasih Syed Ahmad Fathi atas respon dah tadi. Okey. Kita ada beberapa soalan yang bergila ya. Soalan Muziru ada, soalan Syed Ahmad Fathi ada. Ya, kita akan selesaikan sebentar lagi. Soalan untuk Muziru. Bagaimana jika golongan konservatif kanan membalas benda yang sama? Okey. Ya, benar, saya ada baca komentar di Facebook juga tadi, iaitu dan komen daripada saudara Muziru juga, iaitu kanan ini bergantung pada kekuasaan lah. Dan kalau kita boleh tengok, pendengar semua tengok kecenderungan ya. Saudara Syed Ahmad Fathi dia tidak berapa pro pada ideologi ya. Syed Ahmad Fathi dan Muziru menggemari ataupun pro kepada lebih ideologi, dan itu perbincangan lain lah. Tapi untuk pendengar lebih memahami perbezaan sisi pandangan kedua-dua panelis kita. Jadi bagaimana jika golongan konservatif kanan membalas benda yang sama dengan menekan golongan liberal progresif? Okey. Antaranya kita ambil maknanya kanan kiri pun nak cancel culture pada kanan pun balas dengan, sebenarnya bukan balas, dah buat lah. Tapi apa bezanya dengan kanan melakukan, kita tak ambil lah buku-buku kiri yang semuanya buku kiri, tapi kita ambil spesifik. Contohnya, pengharaman buku Das Kapital atau pengharaman Komunis Manifesto sebab bertentangan dengan citra rukun negara misalnya, ataupun pengharaman buku anarkis God and State misalnya. Jadi bagaimana? Bukankah apa yang dibuat oleh golongan kanan dengan golongan kiri dalam hal ini persis? Okey, minta komen ataupun respon saudara Muziru. 5 minit je lah. Okey. Yang ini sebenarnya titik utamanya perbincangan tentang konsep cancel culture, di mana dia melibatkan antara orang yang berkuasa dan tidak berkuasa. Orang yang ada power dan tidak ada power. Saya tak nak mahu sentuhlah golongan kanan, golongan kiri sebagainya. Kita ambil contoh yang best kata tu. Penguasa dia mengharamkan buku-buku tertentu untuk masuk dan bincang di Malaysia, dan itu sebenarnya kuasa yang ada pada penguasa untuk menggunakan kuasaannya bagi menghalang kelompok yang tidak berbeza pendapat, dan orang yang berada di kelompok marginal ini tidak ada kuasa politikal untuk membalas semula tindakan kerajaan tersebut. Contohnya tiba-tiba dia ada kuasa, tiba-tiba nak tarik balik pengharaman buku. Kerajaan haramkan, tiba-tiba contoh orang yang penerbit buku ni dia ada kuasa untuk tarik balik pengharaman buku tu. Itulah cerita lah. Tapi sebenarnya tidak berlaku begitu sebab dia sehala saja. Orang yang berkuasa itu berada di Putrajaya, orang yang tidak berkuasa itu berada di penerbit buku dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi satu contoh bahawa cancel culture ini adalah melibatkan orang yang berkuasa, sama ada berkuasa itu melibatkan penguasa ataupun orang yang ada pengaruh dalam masyarakat dengan orang yang tidak pengaruh, yang tidak ada kuasa, kelompok marginal. Saya tak ambil ambil kerajaan lah sebagai contoh. Kita ambil orang yang public figure yang membawa satu idea yang mainstream, yang dalam sebuah masyarakat yang konservatif, maka dia idenya itu sesuai dengan konsep masyarakat konservatif, dan dia menggunakan pengaruhnya. Main Sadi hilang lah. Bateri telefon habis kot. Jadi okey, sebentar lebih saling masuk, saya cakap je lah. Orang yang tidak ada orang yang menggunakan pengaruhnya dalam masyarakat untuk influence, mempengaruhi masyarakat yang untuk menyekat kelompok marginal. Saya ambil contoh lah. Contoh saya tak mahu sebut direct lah, tapi contoh organisasi A. Organisasi ini dia punya idea sesuai dengan kelompok konservatif. Maka dia menggunakan pengaruhnya itu untuk hentam Rohingya sebagai contoh. Dia untuk masuk dah. Untuk hentam kelompok Syiah sebagai contoh.
dan pengaruhnya itu mudah tersebar menyebabkan ditarik crowd untuk menghentam orang Rohingya dan Syiah sehingga terpaksa mereka yalah kadang-kadang tak selamat lah. Kita ambil contoh mudah ketika awal pandemik, tiba-tiba xenofobia meningkat, semua orang tiba-tiba maki hamun Rohingya. Itu satu benda yang sangat bahaya dan itu digerakkan oleh organisasi yang dia punya idea itu sesuai dengan orang-orang kelompok mainstream, dan itu yang bahaya. Sedangkan idenya itu bersimpangan, berseberangan dengan kemanusiaan. Jadi berbalik pada soalan Benz tadi itu, maka itulah dia cancel culture ini dia adalah pertentangan antara kelompok yang ada kuasa dengan kelompok yang tidak ada kuasa. Sama ada soal pengharaman buku ke sekatan kepada kelompok tertentu untuk bekerja ke, sekatan kepada kelompok tertentu untuk mengamalkan kebebasan bersuaranya di ruang awam ke, itulah kuasa di pihak penguasa yang tidak ada pada orang rakyat biasa. Dan inilah perlukan kepada tekanan bersifat cancel dan sebagainya ini tu supaya wujud kesedaran sosial bahawa tindakan daripada pihak berkuasa ini salah dan perlu diberi tekanan supaya mereka membetulkan. Sebab itu banyak, kalau kita tengok kuasa di media sosial, banyak perkara-perkara yang pada akhir-akhir ini kerajaan mula menukar polisi mereka berdasarkan suara masyarakat yang menekan kerajaan supaya menarik balik polisi-polisi yang dilihat tidak menguntungkan rakyat. Jadi itu satu bentuk tekanan yang boleh diambil kira. Itu saja je. Terima kasih. Dah hilang. So kita dah sembang-sembang. Okay, mungkin saya tambah sikit lah sementara menunggu Benz tak ada kan. Tadi Muziro ada sebut pasal Rohingya kan. Sebenarnya antara sebab saya tak begitu pro kepada cancel culture ni adalah dulu waktu kemuncak orang maki hamun Rohingya, kata busuk dan sebagainya kan. Saya ada tulis artikel kat blog saya, teranglah kenapa kita kena benci Rohingya kan. Sedangkan pada awalnya dulu kita buat pelbagai program lah untuk bantu Rohingya ni, tiba-tiba nak benci. Dan saya up tu dekat blog saya kan. Blog saya nama Meniti Jambatan Masa, dan pada waktu tu sajalah kita boleh boost post kan. Saya boost post tu kan. Dan banyaklah golongan-golongan yang anti Rohingya masuk kan. Daripada jabatan netizen negara kot. Dia ada satu orang tu tiba-tiba datang, dia kata, bro, boleh padam kan ni kan. Lepas tu saya reply balik, dia kata, uish, takutnya kan. Lepas tu terus datang kan. Diorang mungkin post benda tu dekat dia punya group. Datang lah, kutuk lah, maki apa semua kan. Pergi dekat review kan boleh review kat Facebook kan. Review teruk dan sebagainya, memang maki-maki kita kan. Jadi saya nampak benda tu memang satu benda yang tak bagus lah kan. Walaupun mungkinlah kan, ada certain orang mungkin ada pengalaman buruk tentang Rohingya, tapi itu tak menjustifikasikan kita nak buat generalisasi bahawa mereka semua ni perlu kita benci kan. Jadi bila saya nampak benda ni bukan berlaku pada kiri je kan, orang kanan pun buat cancel culture ni kan. Dan pengalaman saya tu, saya tengok itu adalah cancel culture daripada golongan kanan lah. Jabatan netizen negara ni datang serang kan. Sampai sekarang ada lagi review dekat Facebook, blog saya dekat Facebook tu, ada review daripada golongan-golongan ni lah. Jadi saya rasa benda tu lah, maksudnya dia bukan kiri atau kanan lah. Dan saya nak betulkan sikit Benz lah, bahawa saya ni bukan tak minat mana-mana ideologi kan. Ideologi saya adalah kebenaran lah. Kalau saya rasa itu benar, pihak kiri ada kebenaran, saya akan pro idea tu lah. Kalau kanan benar, saya pro kanan. Jadi kita punya ideologi adalah ideologi kita kebenaran lah. Okay, Benz dah kembali kepada. Okay, sebab saya pakai telefon saya memang cepat panas. Jadi saya minta maaf pada semua panelis.
Okey, sebenarnya ada lagi soalan tapi agak panjang dan saya rasa saya minta maaf ya Saudara Roshan Fikir sebab soalan saudara agak panjang. Nanti saya minta panelis boleh tolong respon ya dekat Facebook. Sebab okey, saya rasa kita masa pun dah mencemburui ya. Kalau tak sebab soalan pun masa dah cemburui dan bateri saya pun mencemburui juga. Jadi okey, kita bagi 2 ke 3 minit untuk panelis buat kesimpulan. Tak perlu bersetuju lah. Saya rasa kita kena ubah format biasalah. Selalu orang nak buat kesimpulan ni kena setuju kan. Saya tak rasa macam tu lah. Masing-masing panelis buat kesimpulan masing-masing 1 ke 3 minit. Kemudian saya nak baca rumusan lah. Saya yang tu saja. Saya mulakan dengan Ahmad Muziru Ilham untuk bagi kesimpulan saudara. Okey, terima kasih Benz atas perbincangan yang menarik pada malam ini. Sikit je saya nak jawab soalan Kevin Ose ni. Apa beza cancel culture dengan gerakan boycott, divestment and sanction BDS untuk Palestin? Sama sebenarnya. Itulah sebenarnya tujuan untuk memberi tekanan kepada mana-mana pihak yang dilihat menyokong pada penindasan untuk memberi semak dan imbang supaya mereka sedar bahawa tindakan mereka itu salah dan mereka membetulkan semula tindakan mereka itu. Seperti mana saya kata tadi, contoh seperti McDonald. Seperti ura-ura mengatakan McDonald sokong kepada Israel. Maka masyarakat Malaysia boykot besar-besaran sampai McDonald Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak sama dengan McDonald yang mereka sebagainya. Itu barulah pulih keadaan. Jadi itu. Jadi untuk perbincangan pada malam ini berbalik kepada topik cancel culture ini adalah anti-intellectualism ataupun tidak, maka saya mengambil pendirian untuk mengatakan bahawa dia kalau konsep saya bentangkan tadi itu dia bukan satu bentuk anti-intellectualism, tapi dia adalah terbentuk meminta accountability, meminta pertanggungjawapan kepada orang yang mengeluarkan kenyataan yang tidak intelektual supaya mereka kembali kepada rasional, kembali kepada norma-norma sosial dan moral. Kerana bila sebut intelektual ini barangkali yang mengeluarkan kenyataan itu ahli akademik, tetapi kenyataannya itu tidak bermoral, menggunakan hujah-hujah akademik untuk mempertahankan ketidakmoralan pendiriannya tersebut. Itu juga satu bermasalah juga. Bila orang cancel, maka dia katakan ini masyarakat yang tidak anti intelektual, yang tidak ilmiah. Sedangkan pendiriannya itu memberi bahaya atas alasan akademik, mengeluarkan hujah-hujah. Dia menggunakan alasan tersebut untuk mempertahankan pendirian tidak bermoral tersebut, sehingga menyebabkan orang pula lihat orang yang meminta pertanggungjawapan ini pula yang dilihat sebagai musuh, dilihat sebagai anti intelektual. Ini yang juga yang ditulis oleh Shakuntala Banerjee, seorang profesor Media and Culture Studies di London, mengatakan bahawa seringkali berlaku apabila masyarakat yang marginal ini meminta pertanggungjawapan melalui cancel, mereka pula yang dilihat sebagai villain, penjahat. Sedangkan mereka meminta pertanggungjawapan daripada orang yang ada kuasa untuk membetulkan semula pendirian mereka itu supaya kembali kepada asas moral, pendirian yang bermoral dan bernilai. Itu sepatutnya. Jadi yang kedua, bila bincang tentang cancel culture ini, kita perlu faham beza antara cancel culture dengan mob mentality ataupun pemikiran lambak yang boleh membawa kesan kepada cyberbully. Yang ini bahaya. Kerana kita tidak mahu sampai cyberbully. Cyberbully ini sama ada fizikal atau mental, kedua-duanya salah. Itu bahaya. Malah cyberbully ini lagi berbahaya kerana dia ada banyak bentuk. Doxing, stalking, harass, banyak. Kalau Google apa jenis-jenis cyberbully, banyak. Dan ini perlu kita faham supaya kita boleh belajar bahawa barangkali kita pernah melakukan perkara tersebut, maka kita perlu tinggalkan satu persatu dan kita perlu faham apa bezanya tindakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mengeluarkan kenyataan berbahaya dengan tindakan yang harass orang tersebut. Itu dua perkara yang berbeza dan kita tidak mahu sampai harass dia. Kita mahu minta dia
dipertanggungjawabkan supaya dia menarik semula atau memperbetulkan semula kenyataan-kenyataan tersebut yang berbahaya. Jadi itu saja Mas. Terima kasih untuk perbincangan pada malam ini. Terima kasih Saudara Muziro. Okey, Syekh Ahmad Fathi. Saya bagi masa 4-5 minit untuk kesimpulan saudara. Baik, silakan. Baik, kesimpulan di bahagian kesimpulan ni saya nak mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ben Ali kerana menjemput dan Kuliah Buku kerana menjemput, dan Muziru Izham kerana sudi berbahas dan berwacana dengan saya kira saya dapat banyak daripada Muziru pada malam ni. Jadi terima kasih. Saya dapat banyak daripada Muziru pada malam ni. Kenapa macam dengar suara balik Jadi best mute dulu. Oh, sorry. Jadi saya nak, sebelum saya pergi kepada kesimpulan saya nak menjawab soalan Kelvin tu juga bagi saya ada persamaan dari segi boykot dan sebagainya kan. Tapi ada juga perbezaan kan. Kalau kita kata cancel culture ni dia lebih kepada certain individu kan. Maksudnya kita bila ada satu individu tu buat satu bukanlah kesilapan, maksudnya kita tak bersetuju dengan apa yang dia cakap dan sebagainya, kita serang dia, kita deplatform dia, kita beri label pada dia, dan maksudnya kita tak nak berwacana dengan dia lah. Tapi dalam BDS ataupun boycott, divestment and sanction ni, dia adalah salah satu bentuk cara untuk melawan penjajahan ke atas Palestin Dan BDS ataupun boycott ni dia bukan kita memboikot mana-mana individu kan, tapi kita memboikot satu bentuk kekejaman yang berlaku tu Maksudnya dia bukan boikot individu, dia tak serang individu, tapi dia serang satu sistem yang sedang menindas orang lain. Jadi itu beza dia. Antara cancel culture ni mungkin dia menyerang individu kan. Maksudnya siapa-siapa yang kita tak setuju, kita mula serang dan cancel dia dan sebagainya. Tapi BDS ni kita menyerang satu sistem yang sedang menindas orang lain. Jadi dia tak serang individu, dia serang sistem. Dan BDS ni, boycott ni dia bukanlah taktik yang original yang digunakan untuk Palestin pun. Sebenarnya dia mengadaptasi apa yang South Africa dulu kan. Dia macam mana nak mengakhiri apartheid di South Africa tu, taktik yang sama digunakan untuk mengakhiri apartheid yang berlaku di Palestin lah. Jadi untuk kesimpulan, itu sedikit jawapan kepada Kelvin. Untuk kesimpulannya saya rasakan mungkinlah kan, bila saya dengar perbahasan daripada Muziru tu, mungkin kalau itu yang dia maksudkan dengan cancel kan, sekadar kita tak berpartisipasi kan, sekadar kita minta pertanggungjawaban kan, minta maaf, saya tak rasa itu satu benda yang saya rasa tak sensible. Saya rasa benda tu sensible kan. Benda tu ataupun sekadar kita menggunakan alat orang yang tertindas, yang tak ada suara kan, supaya dia boleh do something lah untuk correct dia punya penindasan. Saya tak rasa itu satu masalah kan. Tapi saya lihat cancel culture ni, masalah dia adalah sebab tak ada orang yang dapat mengawal kan. Bila kita kata benda opinion tu salah kan, salah siapa yang kata salah kan. Jadi dan siapa authority yang akan menghadkan dia punya tindakan tu akan proportion tak dengan bentuk kenyataan yang dia buat tu kan. Adakah sekadar kalau kita kata satu tweet saja proportion dia sama dengan kita nak minta dia kena pecat dan sebagainya kan, kena sampai career dia hancur, hidup dia hancur, dan adakah itu proportion kan. Jadi cancel culture ni bagi saya, kita tak ada mekanisme untuk pastikan bahawa kesan dia tu dia limitkan proportion dengan apa yang dia dah lakukan lah. Jadi dia lebih pada kita terus senyapkan ataupun kita terus hilangkan dia daripada public sphere sebab kita tak nak dengar apa-apa daripada dia kan. Sedangkan mungkin kalau katalah orang yang kita nak cancel tu ahli akademik, contoh macam apa yang berlaku kepada Steven Pinker kan. Pinker ada orang nak cancel dia kan. Banyaklah ada foundation yang tak nak nama dia kan, ada jurnal-jurnal yang tak nak publish dia punya dan sebagainya.
adakah mungkin disebabkan satu dua teori ataupun opinion itu menyebabkan semua keilmuan yang dia pernah sumbangkan tu kena dihapuskan sekalian. Sama macam J.K. Rowling, mungkin ada certain tweet yang transfobik menyebabkan seluruh dia punya idea, dia punya sumbangan terhadap dunia fiksyen dan sebagainya kena kita buang. Jadi bagi saya itu tak ilmiah kan. Dan Edward Said kan ada tulis buku Orientalism kan. Saya sarankan lah semua orang baca walaupun dia mungkin susah sikit nak baca kan. Dan dalam tu Edward Said dia terangkan painstakingly lah apa yang dia tak bersetuju kan dengan kolonialism. Kolonialism ni bukan benda yang ringan kan. Bukan benda yang sekadar merosakkan golongan marginal. Dia merosakkan satu negara, satu bangsa. Kesan dia besar lah. Kenapa dia tak sekadar kata kita kena cancel je golongan-golongan ni? Tak, dia terangkan secara detail. Dia terangkan dalam pemikiran Karl Marx apa yang dia rasa tak sesuai dengan pemikiran yang mengutamakan manusia, yang humanism. Apa yang John Stuart Mill kata yang tak sesuai. Contohnya ada pandangan John Stuart Mill, dia kata teori kebebasan ni tak sesuai dengan India kan. Jadi dia persoalkan benda tu, dia terangkan. Maksudnya itulah tugas kita kan. Bila kita rasa satu benda tu tak betul, tugas kita adalah kita bagi kesedaran tu pada orang kan. Supaya orang sedar, okey benda ni salah kan. Orang ni kata macam ni, benda ni salah. Jadi itu tugas kita. Bukan tugas kita macam terus ajak orang semua cancel segala-galanya apa yang dia pernah buat. Tak kan. Tapi kita terangkan kepada orang awam apa salahnya kan. Begitu juga ahli akademik pun mungkin kenyataan dia salah. Ahli akademik ni bukan semuanya betul kan. Saya setuju lah dengan Muziru. Ada ahli akademik yang dia menggunakan kekuatan akademik dia tu untuk benda-benda yang tak betul kan. Tapi dia dilapik dengan hujah-hujah yang akademik kan. Jadi benda tu pun kita kena wacanakan lah kan, supaya kita boleh ketengahkan kan. Bukan kita terus tutup ruang wacana tu dengan kita cancel dia. Itu pandangan saya lah. Terima kasih lah sekali lagi kepada Ben Sali dan juga Muziru. Terima kasih kepada saudara Syed Fathi, Ahmad Muziru. Saya cuma nak baca rumusan saja sebab kita nak selesai ya Syam, sebelum jam 11 kita habis. Okey, cancel culture itu masih kabur, kata saudara Muziru. Budaya membatalkan orang ini, budaya ini baru muncul era Sokmed, dan budaya ini kata mereka seperti boycott, kata Muziru lah. Dan popular era Black Lives Matter yang setahun dua ini. Kemudian ia juga melibatkan public shaming, body shaming, ad hominem. Dan saya ingat pembentang juga tak bincangkan tentang meme tentang meme. Banyak orang guna meme ni dengan muak orang cyberbully di platform juga antara disebutkan, tapi mungkin di sesi yang lain kita akan bincangkan berkaitan dengan mob mentality dan sebagainya. Okey, kita juga adakah blog di Facebook unfriend itu juga sebagai cancel culture? Okey, kita belum bincang lagi ni ya. Adakah ini juga blog Facebook unfriend juga sebagai satu budaya cancel culture? Kata Muziru, cancel culture adalah medium golongan marginal dan beliau membezakan dengan mob mentality yang lebih bersifat cyberbully. Dan kata beliau, cancel culture ini budaya orang yang tiada privilege. Dan apa yang berlaku seperti cyberbully dan sebagainya, kata Muziru, adalah kesan sampingan. Dan kata beliau lagi, cancel culture ini ada semak imbang. Dan kata beliau juga adalah biasa mana-mana kelompok untuk menganjurkan wacana diskusi sama mereka. Kata Saf, Syed Fathi definisikan cancel culture berbeza dengan Muziru. Cancel culture beliau, kata beliau, ada impak pada pekerjaan. Memang kata beliau tidak ada impak secara teori, tapi pada pekerjaan seseorang, terutamanya ahli akademik, ada kesan. Dan mereka setuju benda ni untuk dibawa kepada mendidik masyarakat. Kalau ada mendidik masyarakat, Saf setuju ya. Saf setuju budaya cancel culture ini atau unfollow. Maksudnya unfollow peribadi tak ada masalah, tapi beliau tidak setuju pada kempen untuk unfollow. Jadi unfollow secara peribadi dia setuju, mengajak orang kempen unfollow dia tak setuju. Dan cancel culture ini kata beliau lebih kepada individu. Ada persamaan dan perbezaan dengan boykot di Palestin, tapi ada juga perbezaan ya. Dan kata beliau, tidak ada orang yang boleh mengawal budaya cancel culture ini. Saya hanya baca rumusan saja. Saudara-saudari yang mendengar boleh putuskan sendiri.
kami di kubu bawa wacana ya, bawa perbincangan diskusi ni, kami tak nak indoktrinasi siapa-siapa ya. Pulang kepada saudara-saudari nak faham macam mana pun. Okey, kita hanya propagate budaya ilmiah, budaya buku. Terima kasih kepada saudari Kia Shakira, isteri saya juga yang terlibat partner dalam kubu ini. Okey, beliau terlibat dalam kubu lah. Okey, beliau juga sebagai orang utama kubu. Okey, kemudian kepada Hisham, dan terima kasih kepada semua yang menonton, yang hadir. Okey, saya ingat jangan tu saja. Nanti minta pada panelis untuk tengok soalan Roshan Fikir ya. Soalan dia agak panjang, minta tolong raikan dia lah, kesian dia tulis panjang mungkin boleh respon dekat komen. Bagi kami berasa segembira lah boleh anjurkan benda ni untuk semua orang meluahkan ataupun mengekspresikan pandangan dan pemikiran mereka. Saya ingat yang tu saja pada malam ni. Okey, gitu dulu Hisham. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Okey. Happy Chinese New Year. Okey. Okey, picture di sini je. Terima kasih Muziro, terima kasih Syam Hati. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Jumpa terima lagi kasih. di sesi lain. Syam boleh tutup. Okey.